kejap lagi pula saya akan tengok jugalah apa apa siapa yang belum scan lagi. Kita tengoklah senarai supaya boleh scan. Doktor, saya Okey. belum scan lagi, doktor. Okey, tak apa tak apa. Sekejap Uh, Rafiq ke yang jawab tak cakap tadi? Siapa yang cakap? Yang belum scan tadi siapa? Harun. Oh, Harun. Okey okey. Okey, Cikgu Harun sekejap ya. Tak apa. Sekarang kita saya share dulu apa? Screen untuk slides. Mula ya. Saya nampak kan? Slide. Boleh. Welcome. Boleh, doktor. Kita dah buat ni, kita dah buat Padlet, ada saya cuba lagi lah duduk masuk 2-3 kali nak tengok. Kan ada yang dah cam, ada yang saya tengok apa movie yang saya tak pernah tahu. So saya check Rachsi ke apa. Rachsi cerita Tamil tu kan. Tapi saya tengok separuh baru. Siapa? Atira ke? Siapa yang minat tah? Ya, betul, doktor. So saya apa tengok sekejap seronok lah baru yelah tengok sekejap apa tu pause dengan anak berebut phone. Menarik cerita-cerita ada yang tengok trailer dan sebagainya. Okey, tadi anda buat juga tapi saya tengoklah tadi ada dalam 30 response. Tak apa, yang ni kejap lagi kita akan go through jawapan lah macam pendapat dan sebagainya. Okey. Ala-ala kan. Saya share semula lah kat sini. Tadi saya ada baca ada majoriti dia jawab terus. Dia bagi tahu jawapan. Okey, saya tanya apa pendapat lah tentang soalan ni. Okey, saya cut benda ni lah. Ambil separuh. Okey. Dan ada yang tengok nota dia tengok. Jadi dia tahulah kata ada yang accept all answers. Sebab kat sini dia kata answer skema jawab apa? Skema jawapan cakap tak ada jawapan yang salah. No incorrect answer. Okey, semua jawapan betul. Okey. Jadi terima jika ada justifikasi. Okey, yang ni saya tak share lah dalam Google Form tu. Saya just tunjuk apa bahagian atas saja. Kalau ramai lah yang main jawab A, lepas tu bagi tahu, ni boleh merumitkan soalan. Soalan ni apa? Boleh semua jawapan yang betul. Soalan ni macam bukan matematik. Ingatkan macam matematik soalan multiple choice. Apa, yang senang. Tapi soalan ni nampak macam soalan IQ. Ada kan? Yang hantar tadi. Okey. So bila soalan ni kat sini bukan jawapan sekarang ni kita nak tengok. Kat sini dia kata answer scheme kata tak ada jawapan yang salah. Okey. Jadi answer scheme tersebut saya tanya kat sini lah apa pendapat anda tentang skema jawapan tersebut bila kata tiada jawapan yang salah terima dengan justifikasi. Ada apa-apa komen tak tentang skema tersebut? Skema tu betul lah cikgu. Doktor. Okey, tak apa cikgu pun tak apa. Okey, so kadang-kadang skema akan cakap okey tak apa terima sebab skema tu kalau especially soalan macam ni kalau dia ada soalan explanation pula later kan selalu soalan critical thinking nanti kita tengoklah juga beberapa contoh soalan yang nak mengukur critical thinking. Okey. Kat sini ideanya ialah kita bukan nak kalau kita ni kata sini soalan matematik. Soalan matematik ni mesti okey kata nak tukar ni jadi nombor lah ada soalan darjah berapa darjah 4 ke? Kan darjah 1 pun ada kan. 0 to 4 nak kena tukar. Cuma mungkin dia ikut level lah ni dah apa? Dah dalam bentuk ribu. Kan? 20 to 4 okey kita ambil 2024. Okey sebabnya nampak matematik lah mudah lah. Okey kalau dia fikir lebih dia orang bahasa kan. Okey dia kata okey ni dia tak cakap pun soalan matematik ke soalan apa kan. Kalau soalan bahasa Inggeris 20 to 4. 20 24 mana yang ni lah B lah. Kalau dia nak dia nak hybrid okey zaman sekarang dah hybrid kan apa apa kereta hybrid lah semua. Okey 20 dan kita ambil ni lah 20 yang ni kita tukar jadi angka 24 ataupun 2024 yang ni depan angka belakang tu kita ambil perkataan yang maksudnya kita ambil maksud lah meaning. So the idea here kita tunjuk kata satu soalan ni kalau kita balik pada purpose tengok kegunaannya untuk apa tujuan item ni.
untuk standard apa ataupun domain. Kita kata domain lah, matematik ke, soalan bahasa ke, IQ ke. Okay, so those kind of question first yang kita nak tanya. Okay. Lepas tu bila jawapan kata semua jawapan tepat, cuma terima justifikasi. Yang ni pun ada juga yang kata okey, boleh diterima sebab selalunya kalau kita ada, kalau kat situ ada soalan dia akan sambungan, sila jelaskan ataupun jelaskan kan. Okay. Yang tu mungkin kita boleh anggap lah. Okay. Skema pemarkahan tu betul. Kita boleh terima semua jawapan yang tepat sebab tak ada yang salah. Kalau dia jawab B pun betul, jawab C pun betul, semua betul, tapi dia kena explain. Kenapa dia jawab? Yang tu okey. Tapi kalau memang tiada jelaskan, yang tu problematic. This is one example lah of problematic question. Tadi ada kan kata rumit, susah nak apa, macam mana ni, macam tricky saja. Apa tujuan kita nak ukur? Kita nak be tricky ke kita nak bagi clear apa kita nak tanya? Okay, supaya pelajar jawab dengan apa yang kita nak ukur tu kita capai. Okay, that's one thing. Soalan kedua, soalan kedua ni maksudnya ada dua soalan lah. Dan kita tengok tadi, saya pun tengok juga ada yang kata, boleh ni. Apa? Soalan ni memang tak ada, apa, yang ni banyak komen. Yang ni macam, okay, apple lah boleh diterima sebab nanas dengan rambutan ni memang tak ada warna hijau. Apple ada warna hijau. Okay. Tapi ini budak darjah 1, sains tahun 1. Deria manusia. Okay, topik dia. Betul dia kata, yang mangga ni kita kena tukar gambar. Tukar gambar, letak gambar orang makan, lepas tu buat macam muka masam sikit. Macam masam lah kan. Buat muka berkerut. Masam, lagi kalau buat muka berkerut macam tu dia ingat pahit pula. Pahit boleh tak kalau kita tiba-tiba dia tunjuk gambar muka tengah makan mangga ataupun pelam. Lepas tu dia buat muka berkerut. Macam tengah apa, benda muka yang tak manis lah, selain benda manis. Jadi mungkin ada student jawab pahit, boleh terima tak? Sebab berdasarkan muka. Sebab muka tersebut pun bergantung kan. Kalau marah, ada tak orang muka marah buat muka macam muka, kalau tengok kamera lah kan, muka berkerut. So, tapi kat sini dia tanya Daria dan dia nak kata buah ni masam. Okay. Jadi kalau anda sebagai satulah mak ayah lah. Mak ayah kata, anak saya jawab manis boleh lah kalau pelam dah masak. Kadang-kadang ada pelam kat dalam hijau. Isi dalam, kat luar hijau, kat isi dalam dia manis. Pelah harum manis macam mana? Siapa orang pilih? Kan, warna kat luar hijau ke warna kat luar kuning? Satulah. Okay, kita kata kat sini ada orang jawab tak kat chat kita ada. Apa? Dia apa? Ada perbezaan jawapan. Dan budak tahun 1 sangat kreatif tau. Jangan rasa anggap kata macam alah majoriti orang faham lah kata benda ni masam. Okay. Itu ialah kita punya subjektif punya pendapat lah. Kita punya bias lah. Kita ada bias. Okay. Cikgu Ku nak cakap ke? Okay. Ni Cikgu Ku. Sikit saya tak. Yang kedua ni? Tak. Okey, tandakan buah yang berwarna hijau. Okey, yang ni pun satu lagi persepsi. Dia kata nanas. Dia pergi tengok kat rumah mak dia tanam nanas. Nanas warna hijau lah. Dia belum tengok yang belum masak lah kot. Dia tengok nanas. Kan ada juga nanas yang dah masak atas kuning, bawah hijau sikit. So, masih lagi ada subjectivity. Rambutan muda ada kan warna hijau? Okey, tapi dia kata okey, yang dah masak, kita kata yang dah ada variety dalam buah-buahan apple. Okey. Jadi benda ni satu lagi, bila kita buat soalan, bila student jawab dia tengok salah, mungkinlah kita tak rasa dah kita ukur motivasi dia. Kita ukur sains. Tapi mungkin disebabkan ni dia rasa sedih. Mungkin juga kan. Jadi ada benda, ada implikasi lain yang kita tak perasan. Tapi kita bias kita kata benda tu boleh, benda tu memang ada jawapan yang betul. Okey, Cikgu Naufal nak cakap apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Setuju. Okey. Setuju. Okey. So, itu kita rasa pandangan nampak macam mudah kan, especially mengajar budak-budak sekolah rendah. Sekolah menengah lagi lah. Dia kalau boleh dia argue lah ni. Kan, saya pernah praktikum, cerap praktikum student PGDE batch 2, batch 3. Kan, ada batch 4 kan. Dia tanya apa? Harapkan pagar makan padi.
Cikgu dia tunjuk gambar pagar, gambar padi. Kan? Lepas tu budak ada seorang student tu argue tengah cerap ni. Apa? Cikgu, mana boleh pagar makan padi? Burung pegar kot. Tak tahu dia orang Kedah lah kan, duduk kat cerap kat Kedah ni, sekolah kat Kedah. Cikgu tu orang Sarawak. Cikgu, mana boleh pagar makan padi? Pagar tu bukannya benda hidup. Burung pegar kot. Bukan. Kata dia dah argue simpulan bahasa dengan cikgu. Tingkatan 3. Okay. Jadi apa? Perkara itulah yang guru perlu sensitif. Dia ada pelbagai perspektif. Especially zaman sekarang. Inilah memang mencabar. Jadi sama dengan nak buat soalan. Okay. Tadi tu kita tengok soalan tu tak ada yang soalan previous tadi tu tak ada apa? Tak ada tujuan apa kita nak tanya kan. Dia punya apa purpose tu tak ada. Okay. Apa hasilnya? Yang ni kita tengok ada berbagai jawapan yang boleh diterima. So called lah kalau student tu kreatif kan. Jadi dia tak adalah pula dia kata accept all answers. Dia siap-siap dah cancel. Maaf. Harap maaf. Jawapan anda salah. Okay. Yang ni. Tadi tengok kan. Tadi tengok dalam bentuk yang lebih clear lah. Ini daripada Facebook lah. Isu dia. Ini bukan soalan di sekolah rendah atau sekolah menengah. Ini di universiti. Dan dah masuk dalam apa khabar dan selalu kita bincangkan lah perkara ni pun. Dalam training saya kalau especially untuk pensyarah kita tunjuklah juga sebab apa. Dan kalau tengokkan tadi saya dah yang nampak tu nampak macam cantik kan. Sebab saya dah edit lah. Nampak elok lah. Tapi asalnya ambil daripada ni lah. Daripada apa? Daripada screenshot benda ni. Gambar ni. Gambar kat Facebook ni. Okay, dan dia tulis soalan bodoh. Sebab student sebab student tu masuk kamera, phone, dia tangkap gambar, snapshot, dia hantar. Okay. So ada beberapa isu lah. Satu security lah. Dia bawa masuk dan soalan dah terkeluar. Okay, bila dah terkeluar tu, faham-faham lah. Bila dia banyak perspektif dan berbeza. Okay, tadi pun ada yang cakap tak sensitif. Ada yang cakap, boleh nak tanya ni. Tapi, ada kan, tapi, nanti saya share lah apa komen-komen anda semua. Ada yang kata tak sensitif, isu ni sebab apa hangat dulu, jadi kenapa, dan ini hubungan etnik, kena tengok. Okay, ni soalan jelas je lah. Dan jawapan, ada yang di komen tentang jawapan, boleh juga kan, ada geng-geng kita lah, PGDE, komen tentang kenapa pilih 1, 2 dan 3. Okay. Ada yang kata semua di atas ni tak boleh tanya. Sebabnya buat apa tanya semua, buat apa bagi soalan jawapan semua di atas kalau kita bagi soalan objektif. Dan itu salah satulah prinsipnya. Okay. Semua di atas ni tidak digalakkan lah. Dan isunya bukan setakat penulisan sajalah, kesannya lah. Kita tengok. Dan pelbagai kesannya pun pelbagai sebab dia ada macam jadi berpuak lah. Okay. Ada yang nak pro, ada yang against, ada yang nak defend, ada yang nak argue lah ataupun perlu tindakan dan sebagainya. Okay. Dan bila isu melibatkan agama ni kita akan tengoklah nanti apa bias dari segi bukan setakat religion, ethnic, SES, social economic status kan. Pelajar B40 dapat soalan macam mana, pelajar T20 dapat soalan kan macam mana kalau untuk pelajar B40 jawab. Dia ada macam apa, ada beberapa isu. Tapi kalau kat sini pun kita tengoklah, ia memang isu yang hangat dan memang banyaklah kalau kita nak discuss boleh, tapi apa kepada kita nak tahu dululah apa kesan bila kita menulis sesuatu, kita nak buat ataupun bina, bila kita bina tulis tu samalah bina soalan, tak kisahlah bentuk subjektif atau objektif. Okay, sebab dia ada macam dua school dah, school of thoughts and where you come from, tak salah, perspektif berbeza daripada background berbeza. Okay. Dan kat sini kita jelas lah ada yang apa Unimap kata tak salah. Okay. Dan ada support lah, dan ada juga yang slam, okay. Menteri pun slam, dan ada yang Nusantara Daily lah, Sarawak Voice, adalah blog-blog terutamanya, dia macam-macam lagi pula, dia tambah perasa dengan isu yang dah sensitif. Okey. So, kejap alang-alang kita tengok sekejap. Oh, that's my email. Ni. Respon 42 orang dah hantar setakat ni.
Inilah so ada yang jawab B, ada yang bagi jawapan. Okay, saya tak apalah. So jawapan dia A. Saya suka. Yang ni ada. Okay, depends on pemahaman. Mengelirukan, betul? Semua jawapan betul. Ikut susunan jawapan. Betul. Itu pendapat yang tadilah yang saya kata tadi, kalau kita boleh justifikasi kan. Daya fikir yang tinggi. Numerik, empirical. Yang ni masuk research dan ikut kefahaman. Betul? Tricky. Merumit. Sebab disusun mengikut urutan. Yang ni memang kalau prosedur, kalau kita tulis kertas lah, paper and pencil. Paper and pencil kita boleh lagi lah ikut urutan. Kan selalu kita diajarkan susunan jawapan mesti menegak. Ataupun tengok nilai yang paling boleh diterima lah. Paling besar ke kecil atau kecil ke besar kalau kita susun, ataupun pendek ke panjang. Itu dia punya prinsip lah kalau penulisan tu dalam berbentuk kertas. Tapi kalau online dia dah tak berapa terpakai lah. Okay. Sebab tu dia ada cara lagi alternatif untuk kita tulis. Okay. Okay. Soalan dah jelas lagi tapi mengelirukan pelajar. Okay. Jelas dan mengelirukan. So yang tu kita kena tengoklah where we want to stand. Apakah tujuan? Balik kepada tujuan. Apa-apa pun kalau kita tanya kenapa kita ukur ni? Kenapa? Balik kepada tujuan asal dan apa hasil pembelajaran lah yang selalu kita bercakap kalau dari segi sekolah, okay. Standard hasil kandungan, hasil pembelajaran. Okay, yang ni semua jawab. I agree that there is no incorrect answer. It is actually decided based on situation. At first I thought the answer should be A, but if we just take our time to process this tricky question, all answers are correct. So that's why the question need to be more specific, because we should not limit our student creativity in solving a question. That is a good point. Ini saya rasa sebab pergi tengok dulu dekat nota dan sebagainya, but that's a really good point. Tricky, you have to be specific. Perlu jelas. Okay, selalunya prinsip penulisan, kalau kita nak tanya matematik, kita tanya matematik saja. Kalau kita nak tanya bahasa Inggeris, kita fokuskan bahasa Inggeris lah, sebab itu kita panggil domain yang dominant yang kita nak. Yang ni yang pasal manis, masam, pelam, warna hijau tak hijau tu kan. Okay. Okay. Inilah. Yang ni dia kata sebab saya tak tanya dalam nota adakah ni, tapi bila saya bagi soalan ni saya just open lah, tapi bila dia tengok nota no problem. So dia jawab was written by an experienced writer, penulis item yang berpengalaman, sebab dia tahulah rasa buah tersebut. Cuma budak darjah 1 make a mistake. Okay, so this is okay. Dia kata tak ada masalah lah dengan soalan tersebut. Okay. I think they should provide the facial, yang facial expression tadi. Letak muka, masam dan sebagainya. Dan facial tersebut juga mungkin subjektif. Okay, macam dia kata pahit dengan masam. Mungkin benda yang facial expression tu budak darjah 1 mungkin anggap benda yang tak ada beza, ataupun macam mana kita nak beza. Even kalau kita letak ubat gigi, kita selalu kata ubat gigi tu pahit sebab alkali lah kan. Kalau kita orang dewasa lah. Tapi ada ubat gigi yang manis. Ubat gigi kena-kena. Okay. So you understand what I mean? Question maker need to be more specific. Okay, choice of word. Okay, Google Form. Okay, dia ditakbir melalui Google Form. Betul. Sebab masa PDPR tu memang cikgu semua guna Google Form. Termasuklah saya. Okay. Nanti kita tengoklah beberapa platform selain pada Google Form untuk kita takbir soalan. Yang ni, for the left picture, we need to taste the fruit, which was mempelam, to see what it tastes. So we can agree mempelam taste sour. Okay, yang ni menarik. Yang ni jawapan menarik Sebabnya yang ni dia kata soalan objektif tu tak patut ditanya lah. Kita lebih kepada kena buat amali. Pergi rasa mempelam dekat rumah. Kongsikan dengan guru. Yang tu saya rasa lebih menarik. Yang itu dah lebih pentadbiran alternatif. Pentadbiran juga cuma lebih open-ended. Pergi try rasa mempelam dekat rumah. Saya tak ada mempelam. Tu satu pula lah. Lagi bias lah kepada yang tak ada mempelam yang nak boleh mempelam pun tak ada duit. Itu pun isu lah. Okay, ataupun cikgu food panda kan mempelam dulu. Rasa. Cikgu juga kena keluar duit. Itu pun boleh juga. Tapi adalah isu bias tu kita kena consider untuk pentadbiran. Dan kalau ada setengah, kita bagi akomodasi. Yang tu pun ada. Okay. Subjektif, macam kita kata tadi. All answers are acceptable, especially for primary level. Need to be specific.
Ni. Benda tadi saya dah baca. Okay. Kita tengok yang panjang-panjang Yang saya skip tu bukan saya tak mau, nanti saya tengok jugalah siapa yang hantar dan sebagainya. Cuma kita tengok dari segi masa dan sebagainya. Mengenai buah mangga, kebiasaannya kita biasa sukakan yang manis tanpa memahami gambar buah yang masih belum masak semestinya akan berasa masam. Berkenaan buah berwarna hijau, kebiasaannya juga kita melihat nanas berwarna hijau berbanding nanas masak yang berwarna kuning kehijauan. Kita tidak memilih rambutan dan apple. Okey, yang ni macam justifikasi dia. Bagus ni kalau kita tanya kat apa? Untuk critical thinking ni, soalan darjah 1. Bagus. That is apa? The justification lah. Okay, menguji sifat buah. Dia lah sains kan, cikgu sains. Kalau tengok cerita Rakshasi tu, Madam Gitarani, cerita yang Atira suka tu, dia ada suruh cikgu dia. Kalau nak mengajar bahasa Inggeris, pergi belajar bahasa Inggeris dulu sebulan. Kalau nak mengajar PJ, pergi belajar PJ dulu sebulan. Untuk mengajar kita kena belajar. Relearn, unlearn kan. Benda yang tak betul kita kena unlearn. Okay, I think this question is not right. Depends on how student taste and see the fruit. Betul? Okay, tidak menjawab pun tepat. Question is very general. Okay, jadi faham kan maksudnya? Idea dia. Sebab masih lagi ada kekeliruan lah dari situ. Itu isunya. Okay, Ras. Pada pendapat saya, soalan yang diberikan tidak sepatutnya membuat pelajar keliru dengan jawapan yang diberikan. Hal ini demikian. Dia naik balik. Kat mana tadi? Ni kot. Okay. Hal ini demikian kerana terdapat buah mangga yang berasa manis dan masam. Bagi soalan kedua, buah yang berwarna hijau tidak semestinya apple, malah nanas dan rambutan juga mempunyai warna hijau. Okay. So, two-way street. Okay. Sounds good. Yeah, two-way street. That's a good point. Sebab measurement is a two-way street. Pengukuran. Siapa yang dah baca nota lah. Kalau tak ada lah kan sebab saya mau bagi tadi. Tapi ini macam sempat je lah dia baca nota ni. Okay. Maksudnya pengukuran dia bersifat dua hala. Pelajar yang ditaksir atau diukur dan juga soalan yang mengukur. Okay, jadi dia memang ada interaksi dua hala, two-way street. That's a good point. Okay, yang ni tolong jawab tadi lah. Yang ni banyak yang cakap kata objektif atau kersa, tak sensitif, ethnic sensitif, yes. Those are good points. Tak ada masalah. Okay, yang ni menarik. Dia kata tak ada masalah. Soalan ni tak ada masalah. Okay, kita tak mau tunjuk yang bawah sebab kita tahu. Okay. Yang bawah tu lebih kepada snapshot kan. Pada pendapat saya, soalan ini tiada masalah. Namun pemilihan jawapan kurang menyenangkan kerana penggunaan kataan kurang sopan, bodoh, malas. Mungkin pemilihan jawapan perlu lebih umum seperti rakyat Malaysia kurang gemar mengikuti masalah atau perkembangan berkaitan agama. Rakyat Malaysia tidak mempunyai pengetahuan atau pendirian. Namun begitu, isu Zakir Naik ini merupakan satu isu hangat ketika beliau datang ke Malaysia. Mungkin disebabkan itu, soalan-soalan begini timbul dalam peperiksaan hubungan etnik. Okay. Untuk sedikit konteks lah. Soalan tersebut UNIMAP bila dia buat meeting untuk kita panggil damage control. Bukan damage, bagi dia orang tak damage lah. But for some people that's a damage control lah. Dia nak soalan tersebut tak salah sebab soalan tersebut ialah purpose dia, tujuan dia cabaran hubungan etnik. Dan pada pendapat pemeriksa atau pembuat soalan tersebut memang sesuai lah untuk cabaran. Dan bila dia justifikasi, dia lebih kepada untuk mengukur kematangan para pelajar universiti. Okay. Isunya betul lah macam tadi, sama ada pilihan jawapan kita tukar dan perkataan kurang sopan, bodoh, malas. Dan bila dia kait dengan isu Zakir Naik, dia akan melibatkan prejudis ataupun bias lah yang pro Zakir Naik dengan yang against Zakir Naik. Dan kita tahulah the idea behind this. Okay. Cuma bila dia balik kepada purpose, tak salah, tetapi mungkin format soalan yang salah. Format tersebut mungkin bukan soalan objektif, tapi lebih kepada soalan perlu lebih terbuka lah. Okay, bagi isu. Dan mungkin Zakir Naik perlu ditukar nama. Sebab benda tu memang selalunya kita bukan nama sebenar untuk mengelakkan kontroversi. Okay? Jadi Zakir turun. Sri nak cakap tu? Tak ada apa-apa. Okay. Kalau tukar nama Zakir Naik, kita jadikan dia Zakir turun lah boleh. Zakir turun lah. Okay, that's a few more. Something yang orang tak ni lah, yang tak apa. Nah, lepas tu isu berjenaka dalam dalam pembinaan ujian pun ada. Itu ada dulu satu di sebuah negeri,
dia tanya tentang sahabat Nabi ke apa semua, sahabat lah. Salah satu pilihan jawapan Upin Ipin. Itu katanya dia nak berjenaka tapi tak kena tempat lah. Macam tu dari segi apa pemilihan, pilihan jawapan, kan, pilihan nama. Nanti kita tengok juga dari segi pembinaan tu, nama pun ada ada isu. Okay, mungkin apa kalau kat Malaysia mungkinlah ni untuk pelajar universiti, no problem, semua orang kena Zaki naik dan sebagainya. Okay, dan itu isu hangat. Setuju. Yeah. Pretty offensive, okay? Some people find it offensive. Maksud bila dah ada macam tu, dia tidak sepatutnya ditanya ataupun sepatutnya macam tadi, kurang sopan, macam perkataan bodoh, malas, they just want to macam nak marah lah, macam peminat item ni macam nak marah aja, kan? Dia lebih pada dia pula bias kan ke arah penulisan dan sebagainya. Okay. Sebagai manusia, okay, yang ni mari kita tengok last one, kita ambil lagi satu. Sebagai manusia yang diberi akal fikiran, kita sepatutnya boleh menilai dengan baik tentang setiap isu suatu perkara sebelum bertindak. Penilaian boleh dilakukan dengan pelbagai cara, contohnya mengkaji terlebih dahulu intipati yang disampaikan oleh Zakir Naik dalam setiap hujah yang disampaikan. Setelah mengkaji, mengukur dan melihat sejauh mana kandungan hujah, beliau boleh memberi kesan yang baik atau tidak. Yang ni contoh jawapan untuk pelajar, kalau soalan tu objektif, subjektif. Ini contoh jawapan yang kita panggil markah tinggi lah. Kalau markah dia 5, mungkin sampel jawapan 5. Sebab ini bagi dia tolong jawab pula untuk isu ni. Tapi kita tengok dari segi pembinaan item, ia ialah pembinaan yang masih boleh diperbaiki. Memang mungkin mengukur apa yang nak diukur, tujuannya kita cadang, tapi caranya mungkin kita boleh ubah. Mungkin lebih terbuka. Sebab terbuka dia tak ada boleh pilih lah. Sebab tadi tu kita tengok dia faham kata soalan tu, dia jawab jawapan dia A. Sebab dia tahu dalam skema mesti dia nak A punya. Okay? Tapi dia tulis soalan bodoh. Maksudnya dia tak setuju, cuma dia kata tak apalah aku nak dapat markah tinggi. So this is the consequences of kind of like controversial test for. Okay? Yang kena consider a lot of things. Okay. Itu tak jadi di sekolah lagi. Di sekolah banyak lagi isu kan. Nanti kita tengok juga. Okay. So, sekarang kita masuk kepada kursus kita. Tadi tu warm up lah. Okay. Warm up pun. Okay. Course kita, okay, untuk pengetahuan. By the way, yang ni dalam syllabus. Kan saya kata kalau tengok dalam OL, UM Learning, syllabus tersebut boleh tengok topik saja. Okay, dari segi ini kita kena ubah sebabnya kita dah tukar nature kita. Ini tak ada 40% lah, 40% tu tinggal. Okay. 100% 40% tu final exam. Tapi yang ni kita nak jadikan dia semua kerja kursus. Kalau kita buat final exam, implikasi dia besar. Final exam maksudnya kita kena duduk sama-sama online, kena buka kamera, saya akan bagi soalan tersebut selalunya bila saya bagi final exam ataupun online, kan tu yang memang akan susah sebab soalan bukan boleh di Google semata-mata lah. Kita adakan prinsip pembinaan item. Bila kita buat online ni lagi susah, banyak kita panggil noise. Noise tu ialah gangguan ataupun faktor yang menyebabkan markah tersebut dah ada error ataupun ralat. Okay, yang tu pun kita akan belajar nanti dalam reliability. Okay, bila banyak faktor, kita nak kurangkanlah faktor-faktor yang menyebabkan ralat. Ralat tu macam yang tadi lah, gangguan macam-macam lah, cheating, internet, masa, kadang-kadang nak duduk dari segi connection, internet lah, apa lagi, format, kadang-kadang format tak biasa, itu menyebabkan anxiety, all those kind of things yang boleh memberi impak kepada kita punya pentaksiran, pengukuran. So kat sini yang kita nak buat ni, saya dah fikir masa berapa puluh kali dah saya tukar ni, tak adalah berapa puluh kan, kali-kali jugalah, walaupun dah 4 batch dah, masa 4 batch kan untuk buat. Jadi ini cadangannya lah 20 untuk role play with commentary / presentation, yang ni yang tadi saya minta cari group tadi. Okay. Yang nature ni pun saya tak bagi tahu lagi lah group dan sebagainya, sebab nanti saya plan lah bila dah habis semua ni saya akan bagi detail dengan rubrik, dengan bila nak hantar, macam mana nak hantar,
apa dia punya guideline, sebab dia ada guideline semua. Kita cuba bagi secepat mungkin. Sebab bila nak design satu assessment ni memang kena duduk lama walaupun dah berkali-kali ajar. Sebab tahun lepas kita buat ada satu yang ganti final exam ni yang alamak, saya punya mouse rosak sekejap saya buka. Okey. Kalau berasa yang ni untuk ganti final exam. Untuk semester lepas, saya buat satu soal, 40, memang 40. Nama dia 7 hari mencintai assessment. Tapi yang tu banyak kerja. Tiap-tiap hari ada 7 hari dan banyak lain lah. Lain punya, lain soalan. Okay, satu hari satu soalan lah basically. Okay, tapi bila saya fikir balik, kita ada 45 dalam lebih kurang lah, dalam satu kelas. Selalunya saya dapat at least kalau 60 orang pun kita bahagi 2 kelas. So bahagi 2 kelas tu lain sikit dia punya feel, lain pula dia punya penekanan, kita boleh banyak discussion sebagainya. Okay, bila benda tu pun yang tu kena bagi maklum balas berterusan. Jadi saya tukar jadi 20-20. Okay, yang ni sebelum ni memang saya akan tanya. Yang ni walaupun dia kalau tak ada kalau ada final exam pun akan buat game base ni. Okay, cuma kali ni kita akan buat dua benda. Satu, game base yang ganti kita assessment lah, kita nak buat assessment, buat soalan je pun macam tadi lah. Buat soalan, kita panggil assessment development, tapi lebih pada soalan objektif yang merge dengan elemen permainan, game, gamifikasi. Okay. Yang ni pun saya akan bagi contoh. Okay, dua-dua ni basically buat soalan yang sesuai. Yang nombor 5 ni saya dapat sebab hasil daripada praktikum. Bila praktikum, kebanyakan pelajar walaupun dia dah ambil assessment in learning ni, dia masih tak boleh nak align dia punya tujuan dengan pentaksiran. Okay, pentaksiran objektif tu no problem sangat bila pentaksiran alternatif. Jadi sekarang kita tengok objektif macam nak buat, alternatif macam mana nak buat. Dan dia ada macam kita panggil constructive alignment. Yang tu chapter 2 minggu depan. Okay, insyaAllah kalau minggu ni sempat habis. Okay, so alignment tu tak ada. So dua-dua kena buat soalan. Tapi yang ni kena relate, kena masukkan elemen gamifikasi, tak kisah. Gamifikasi main congkak ke, tapi congkak online ke, congkak offline ke boleh. So previous students dah berjaya buat. Saya akan tunjuk contoh jugalah yang hasil-hasil yang terlepas. Ini group. Dua-dua ni group. Okay, sebab berat dan saya rasa kita ramai. Kalau saya nak tengok sorang-sorang memang penat lah. So kita buat as a group. Dan saya cadangkan, okay, group tu based on group major lah, major ataupun minor, pengkhususan. Siapa yang BM, kau boleh join dengan BM lah supaya boleh fokus on BM. Sebab praktikum akan ajar based on kita punya pengkhususan. Siapa yang ELT, join dengan ELT lah kalau boleh. Untuk objektif. Kalau dia tak kisah, okey. Kalau maksudnya majority wins lah, nak buat standard yang mana, nak buat BM ke, nak buat moral ke, agama ke, pendidikan Islam ke, ataupun nak buat bahasa Melayu. So yang tu saya cadangkan bila kita duduk sekali kita tengok KSSM yang sama, okay, untuk subjek yang sama. Okay, virtual role play with commentary / presentation. Yang ni yang tadi tu when mintanya kan, macam nak berapa orang sebagainya. Yang ni sekejap lagi kita buka doc tu dan saya cerita detail. Case study ni individu, online quiz individu guna platform yang saya akan bagi. Platform tu pun saya akan bagi dulu awal untuk test. Sebelum kita bagi student, especially online ataupun benda yang high stakes lah, kita kata ada impact. 10% ni, selalunya kalau nak tentukan siapa dapat A ke A minus, selalunya yang ni lah. Kalau ada yang final exam, lagi. Yang tu sebab boleh, pernah sekali, memang ramai lah tak susah dapat A. Tapi bila final exam dah tak ada, kalau buat semua ni, ada kemungkinan boleh dapat A semua. Itu je lah nak cakap dari segi A ke tak. Tapi online quiz ni sebabnya dia lebih kepada teori, dia lebih konsep dan aplikasi juga. Sebab paling tinggi dia mengukusi 5 lah penilaian. Okay. Dan learning domain ni pun kita akan tengok. Cumanya yang ni pun akan tentukan. Sebab tu saya bagi 10% je. Kalau saya bagi 20% ada kemungkinan ramai juga yang akan terkesan. Sebab soalan saya buat agak lain lah, nanti saya tunjuk cara-cara dia. Cara-cara pembinaan dia yang digalakkan, pembinaan item. Pertama bila online. Okay, ni individu. Okay, ni group reflection individu. So 3 group,
3 individu. Dari segi pentaksiran pun berapa ramai satu grup ataupun kita kata nature lah atau mood pentaksiran, individu ke kumpulan ke, benda tu pun akan mengambil kira. Dekat sini ada satu kita buat peer assessment bila especially yang ni, yang game. Okay, kena buat peer assessment, maksudnya anda kena nilai rakan anda punya, tapi bukan semualah. Saya akan bagilah macam kita ada 11 grup, kita akan bagilah satu grup akan assess 4 kumpulan yang lain. Bukan yang yang dia sendirilah. Nanti ada semua dalam Google Form. Yang ni. Okay. Kita akan bagi peer assessment. Sebab nak assess tu, kita kena tengoklah kita punya dan orang punya. Sebab peer assessment tu pun is one of the component lah untuk pentaksiran. Especially kalau kita nak, zaman sekarang ni, kita nak melahirkan pelajar kan, kalau tengok FPK, yang holistic, okay, berdaya saing, kreativiti, okay, seimbang, bersepadu, punya moral standard yang tinggi. Semua-semua tu lah. Semua benda tu dia ada kaitan dengan peer assessment. Okey. Bercurun ni kejap lagi kita. Reflection. Reflection ni kalau tengok kan, semua CLO kita ada 4 ni semua. Tapi bukannya kita nak tanya konsep lah, kita nak tanya bila kita reflect, kita nak ulang balik lah apa pendapat kita lah, macam anda buat kat YouTube tu kan. Banyaklah benda-benda juicy yang saya baca, pengalaman, pendapat, ketidakpuasan hati, okay? All those kind of things. Kat sinilah yang akan saya bagi. Dan ada soal reflection lah, kita ada guiding questions untuk reflection. Benda apa yang kita nak reflect, okay, with evidence. So jadi harapan saya taklah berat sangat, okay. So 40. Sebab saya kata kalau kita tak maksimum 6 kalau ikutkan saya nak tambah lagi, tapi kita fikirlah dengan bilangannya. Ini paling mudah lah, saya rasa saya dah simplify banyak. Sebelum ni lagi yang kena buat 40% 7 hari mencintai assessment tu memang saya dapat banyak komen lah. Dia orang suka tapi berat. Itu je lah. Okay. Kat sini masa objective test ni bila buat item ni ada TOS lah. Dulu saya buat asing. TOS tu table of specification ataupun jadual penentuan ujian. Ada yang panggil jadual penentuan ujian, jadual spesifikasi item, jadual spesifikasi ujian, benda yang samalah. Jadinya planning. Nak buat soalan kena ada planning. So that's a TOS, table of specification. Dan kita tengoklah C nanti ni kita belajarlah CA1, semua ni kita akan belajar. Role play tadi macam ni lah, ini idea lah, ini salah satu contoh. Okay, saya bagi /presentation. Sebab apa? Ada mungkin topik yang memang mungkin tak ada idea nak buat role play, kita buat presentation. Sebab pendapat saya kalau kita buat presentation, satu kita ramai, ada kemungkinan susah nak habis. Dan satu lagi bila ramai dan masing-masing ada pengalaman, tengok ada banyak pengalaman macam sebagainya, lebih baik kita lebih mudah ingat lah jika jadi role play. Semua ada rubrik. Itu pun akan saya bagi tahu. Saya akan bagi secepat mungkin lah. Maksudnya sebelum minggu depan. Okay. Yang ni contoh, saya tak bagilah soalan. Saya kata tadi ada tak contoh macam tajuk role play lah. Yang ni role play dia apa? Role play kalau tajuk dia saya tak bagilah tajuk. Mungkin peniruan. SPM 2018 bocor. Tajuk role play tersebut. Jadi adalah seorang jadi menteri, seorang jadi test takers. Yang ni kalau baca kat YouTube, pengalaman Syahira, tadi je saya buat baca. Syahira, okay? Boleh pernah kena. So mungkinlah lebih kurang macam ni. Tapi yang ni lebih kepada validation kot, tak salah saya. Validation ke test administration, tak salah. Cheating. Tapi konsep validation. Dia adalah tentang role play ni. Jadi bagi pendapat. Pendapat tersebut bukan semata-mata macam nak berlakon lah. Berlakon kan kita berlakon macam drama radio lah. Sebab tak boleh nak betul-betul eye contact lah, ada prop dan sebagainya. So itu ikut kreativiti. Ada yang buat guna YouTube dan sebagainya. Tapi kalau nak buat guna Webex pun boleh lah. Maksudnya bercakap, dialog live. Make sure internet okey lah. Okay. Lepas tu boleh pilih lah. Taklah semua. Kalau ada 4 orang, 4 lah peranan. Ke ada seorang tu main 2-3 peranan. Dia jadi mak, dia jadi cikgu. Contoh. Okay. Tapi bila dia role play tu, ada benda-benda yang konten ni kena ada dengan isu yang kita nak bercakap lah. Okay. Dari segi konsep, dari segi fakta, kena ikut konsep kita lah, bukan ikut common sense semata-mata lah. Itu sajalah. Nanti saya akan bagi detail lah.
Okay, dan selalunya akan ada ni lah benda-benda ni, komentari lah. Yang tu yang kata ada komentari tau. Okay, sebab bukan setakat roleplay, kena discuss lah macam mana kita nak buat. Okay, soalan apa? Ni soalan-soalan yang apa? Ministry boleh tanya, parents boleh tanya, students boleh tanya. Kan? Tadi kalau Syira kata dia punya kelas je dapat jawapan tu, dapat soalan. Kelas lagi satu, kelas lain tak dapat. So macam tu lah. Kelas yang ni, kelas yang dapat soalan, kelas yang tak dapat soalan, macam mana dia rasa student dia? Mak ayah rasa macam mana? Okay, cikgu math macam mana? Lembaga peperiksaan macam mana? Netizen tu tak tambah lagi netizen. Netizen yang kaki bawah lagi lah. So those kind of things ada. It's real, you know that. Especially masa SPM 2020 kan. Law result. Semua tak kena. So itulah idenya untuk role play. So you've been there. At least you know, kalau undergrad mungkin susah lah nak buat. Saya pun tak boleh nak undermine undergrad. Kadang-kadang undergrad punya student, dia punya creativity dia hebat juga. Jadi saya anggap anda berpengalaman masa undergrad masing-masing dan juga ada yang pernah bekerja dan sedang bekerja pun ada kan, banyak pengalaman. So I think role play ni first time saya buat. So memang agak lain lah. Satu lagi yang saya buat / presentation tu, kalau tak boleh juga role play presentation. Tapi topik dia role play lebih kepada spesifik lah topik dalam dan berdasarkan topik yang saya bagi. Okay, plan lah. Planning, that's normal. Kita plan. Kawan dari segi siapa dah kenal-kenal kan? Dah masuk kelas lain dah, insyaAllah dah kenal-kenal lah. Okay, dah tahu dah boleh tengok Padlet, siapa suka movie yang sama ke, mungkin perangai sama ke. Those kind of things. Okay, organisation. Saya cubalah organize sebaik mungkin. Apa yang saya share dekat WhatsApp, sebenarnya saya memang akan share dekat UM Online Learning. Okay, cuma dari segi organizationnya, kalau lost dekat WhatsApp boleh tengok UM Online Learning. Cuma UM Online Learning ada setengah dulu undergrad kata tak boleh akses bila duduk kat kampung. So masa hari tu saya buat survey, anda majoriti kata internet anda moderate. Okay, jadi tak ada masalah lah. Yang ada yang kata internet dia low. Okay, organize lah. Okay. Yang ni yang saya kata lah, understand the whole requirement, decide carefully on your teammate for group assignments. Kawan, teammate ni cerita sebenar, satu sekolah pun boleh gaduh, kawan roommate pun boleh gaduh sebabnya kerja khusus. Yang tak pernah kenal boleh get along. So sometimes it just nasib doa banyak-banyak dapat teammate yang bagus. Dan anda pun adalah komitmen bersama-sama lah untuk sama-sama buat kerja group work. Sebab group work tu nanti ada yang buat kerja lebih, ada yang tak buat kerja lebih, dan ada yang pernah komen minta potong markah. Dan saya akan siasat sebab kita nak telus lah kan. Kita ajar pentadsiran dalam peperiksaan dan pentadsiran dalam pendidikan semua ni, kita kena telus jugalah. Kita cuba sebanyak upaya ambil kira. Saya tanyalah, sebab dia yang buat kerja, dia yang kata, dia bagilah snapshot dan sebagainya. Bila orang marah ni, dia kita akan ambil kira dan ambil peduli. Sebab kalau tak seronok, kerja tu tak seronok lah. Yang seorang tu tak berapa nak perform, kita tanyalah dulu masalah dia semuanya. Dan kadang-kadang kita pun tahu kadang-kadang dia memang ada masalah. Kita ambil kesian lah juga. Tapi kawan dia tak puas hati, kita tanya pula orang lain. So kita ambil majority. Tapi yang ni dia kata lah, 2 orang kata potong markah, 2 orang kata kesian. Dalam saya potong markah juga sebab bila tengok dari segi respon dan sebagainya, bila individu pun tak buat. So itu ada masalah. Okay, so saya ni harap sangat teammate lah. Okay, hati-hati. Ongoing Q&A, boleh tanya ongoing. Okay, yang ni sebenarnya bahan ni semua kita dah tengok kan. Saya banyak guna Padlet, Google Docs, Google Sheets semua tu. Syllabus, forming groups or pairs. Pairs ni tak adalah lupa nak potong. Okay, textbook. Ni textbook yang selalu kita guna. Okay. Dalam kursus saya banyak refer kepada ni lah, AERA ni. Ini kalau kat US kan, saya pernah cerita US macam industri. Dia tak ada dia berpusat. Dia tak berpusat. Maksudnya dia ada kilang semua-semua, dia ada test company, test vendor dan sebagainya. Jadi dia kena ada akta lah. Kita pun ada guideline lah, MQF kita ada. Malaysian Qualification Framework kita ada untuk nak pantau semua ni. Cumanya bila saya guna yang ni lebih kepada dia menyeluruh, dan saya pun ada letak satu chapter lah, first chapter validity, chapter kesahan yang banyak
yang mungkin tak banyak buku teks lagi yang ada. Sebabnya kita dah tukar, dah mula cakap tentang macam mana kita nak buat kesahan rather than kita cakap pasal kesahan tu secara konsep. Jadi standards ni ada cakap pasal benda macam tu. Jadi siapa yang nak rujukan bahasa Melayu ada, ni dua-dua ni penulis kita, Prof. Arsi dah pencen tapi masih lagi ada dalam School of Education. Prof. Rosna ada lagi. PM Dr. Isha. Okay. Beliau ketua jabatan. Ketua jabatan apa? Ada dua lah, yang satu tu yang human dan learning, human modalities. Okay. Jadi ketua jabatan saya lah. Okay. Prof. Madia Muhammad Isyawang. Beliau memang kuat lah, pentadsiran memang pakar. Okay. So buku ada. Ini beli kat DBP. Ini kita boleh beli kat UM Press online. Ini lebih murah. Yang ni lain-lain rujukan yang siapa yang lebih suka bahasa Inggeris. Ni ada salah satu lagi. 2-3 lagi. Kubizin dan Borage ni banyak jugalah yang rasa senang lah tengok dia punya ni sebab dia banyak lebih kepada classroom application. Okay. Yang saya bagi free dua ni. Dua kebetulan ada. Alhamdulillah saya cari-cari. Cuma yang saya bagi free tu 10th edition lah. Yang dalam syllabus dia nak edisi ke-11. Tak ada banyak beza. Okay. Yang ni memang saya baru jumpa lah sebab dia dah ada second edition. Ni first edition ni $100. Saya belilah $100 tebal 700 page. Okay. 700 pages muka surat dia. Sekarang boleh dapat free sebab ada online. Okay. Sebab dah ada second edition. So yang ni pun konten ni boleh tengok lah. Banyak lah. Banyak sebab kan kata bila industri memang tebal. Tapi pilih yang sesuai. Kan semualah kita nak guna. Okay. Be selective dan of course saya punya slides. Okay. SPSS dengan My Educator. Yang ni saya memang harap ada sebab yang ni kita nak buat case study tu, yang individu tu. Okay. Yang ni semua orang kena try lah buat sebab kita nak buat analisis. Kita ada data sebenar, kita nak analyse lah. Analyse tangan boleh. Ya. Yang ni kita SPSS ni kita kena download lah, maksudnya masuk install dalam laptop kita. Kalau boleh. Kalau ada, boleh beli kat Shopee. Kalau saya ada, cuma kadang-kadang dia tak compatible dengan ada setengah orang. Saya akan bagi, nanti saya akan minta email. Jadi saya akan bagi juga, download juga. Kalau boleh buka, Alhamdulillah. Kalau tak boleh, cuba ambil kat Shopee lah. Yang tu je. Okay. Saya akan bagi, nanti saya akan minta email dalam WhatsApp. Saya mintalah dia punya format semua. Email yang buka, saya akan email lah bahan-bahan SPSS yang boleh di-download, kita cuba. Sebab dia boleh yang 64 bit je, yang 32 tak ada. So, siapa komputer yang tak boleh. Tapi setakat ni, belum boleh. Saya bagi dulu, kalau tak boleh, kena dapatkan. Okay, sebab board kita nak guna Excel. Satu lagi guna Excel. Satu lagi, cuma Excel dia ada pro and cons untuk main data. Siapa yang suka main data, dia selesa guna Excel, dia boleh guna Excel. Cuma Excel dia kena tahu formula lah. Formula tu pun ada lah. Okay, tapi yang lebih kepada nak fokus untuk interpretasi dan sesuai lah dengan abad ke-21, kita guna IBM, ya SPSS lah. Satu lagi, My Educator yang ni free. Boleh download kat App Store atau Google Play. Yang ni memang UUM buat. My Educator ni. Ingat tak yang tadi yang saya kata learning domain tu? C lah, A lah, apa kan? C1, A5, P4, semua tu. Semua tu kita tengok dalam ni. Nanti kita akan ada juga lah Excel. Ni My Educator boleh download kat App Store dengan Google Play. Yang SPSS tu yang kita akan buat untuk kualitatif tu. Ada tak? Okay. Okay. Ni cikgu Rafiq pernah ambil research method kan? Okay. Yang ni untuk item analysis lah, kuantitatif. Kualitatif kita lebih kepada distractor analysis lah. Nanti yang ni lebih kepada nak buat analisis soalan, nak tengoklah kualiti soalan berdasarkan pencapaian pelajar kita. Kalau boleh ada SPSS. Boleh ya Cikgu Rafiq? Dah ada lah. Ada dah? Oh okey, baik-baik. buat master kot? Tak, yang ni waktu degree dulu. Oh, waktu degree dah buat dah? Okey, canggih. Boleh. So boleh. Tapi tak faham pun saya. Apa lagi kita try. Kali ni kita cuba bagi faham lah. Tapi sebab kita nak analisis data kita lah. Nanti kalau kita dapat data daripada Quizlet lah, daripada Quizizz kan, ada kan data Excel. Kalau even data Google Form pun macam mana kita nak analyse. Tapi data saya bagilah, data saya bagi. Pening yang
Alpha apa semua tu. Alpha. Alpha kita akan buat lah. Tapi tak detail lah. Kita akan Maksudnya doktor, nanti kita buat soalan, kita kena buat labelty test lah untuk tengok soalan tu compatible ke tak, sebenarnya macam tu ke? Boleh betul. Cikgu Syarima memang pernah buat item analysis. Untuk subjek data interpretation and research method juga. Tapi saya tak faham SPP. Tak apa. Yang ni kita tengok dari segi item. Item, reliability of course lah kita akan tengok. Boleh ya? Doktor, Case study saya tu masih especially. ada itu SPSS program dalam saya punya itu laptop untuk master dulu. Saya masih ada program untuk SPSS. Okey. Kalau macam tu tak payah. Kalau macam tu tak payah. Thank you. Kalau siapa dah ada tu usah download kan saya. Ya, boleh. Sebab tak kisah version apa pun. Hopefully 18 ke atas kot. Kan yang 17 ke atas okey dah rasanya. Okey, dia boleh buat analisis. Thank you. Siapa dah ada jangan download yang saya punya sebab nanti dia clash. Yang saya punya ni yang faham lah. Okay, faham. Okay, this is recorded. Okay, ni group. Kejap lagi kita tengok group. Ini kita punya semester. Kita dah minggu kedua. Biasalah dia ada, kita try lah check and balance here and there. Kita tak ada final exam. Jadi kat mana? Kat sini lah. Mungkin kat sini lah dalam final exam ni kita akan find satu hari untuk buat quiz. Dan saya tahu PGDE tak ada kursus yang pilih untuk buat final exam. Sebab saya yang minta data, tak ada kursus pun. 8 kursus yang PGDE semester ni tak ada yang nak buat final exam. Jadi kita buat quiz tersebut waktu ni lah. In between ni dan kita akan bincang lah bila. Okay. Kita tak kasih lah waktu ni. Yang ni bila dah last kali. Sebab dia 10. Dia memang semua topik lah. Dan saya akan selalu kita discuss lah buat wrap up. Okay. Saya dalam quiz kat sini lah. Okay, ni dah buat. Okay. Tadi pun just nak bagi, kalau kadang-kadang kita buat crossword dulu lah untuk nampak macam kanak-kanak tapi it's kind of powerful tools untuk test knowledge ataupun konsep, even fakta-fakta yang penting dengan crossword puzzles. Sebab dia gunakan, dia akan tengok detail daripada saya bagi tahu terus apa maksud ni, apa definisi ni. Okay, yang ni boleh baca sendiri lah. Yang ni basically benda yang kita tengok tu lah. Okay, dan kita akan exercise lagi. Kita akan emphasize lagi dalam slide lagi satu. Okay, measurement. Tadi lah pengukuran. Boleh jawab tak tadi? Boleh jawab tu boleh tanya member. Sebabnya ada satu dalam Google Form tu ada required. Satu saya buat required untuk share snapshot. Sajalah nak make sure semua people on the same page. Okay. Bahasa mudahnya yang tu simplified lah tu. Tak ada citation dan sebagainya. Dan dia lebih kepada translation. Translation pun translation yang make meaning lah. Kita ada kan semantik punya translation dan sebagainya. Siapa cikgu BM? Dia tak ada lah. Kadang-kadang online dalam talian. Benda-benda macam tu tak ada. Kita maksudnya yang bagi maksud yang sama. Okay. Ni menarik. Ni kalau ada masa, cubalah tengok. Ni memang special nak buat role play nanti sekolah. Bolehlah tengok. Okay. Pelbagai isu. Macam mana standardized test di China. Tak tengok di India lagi lah. Standardized test di India lagi high stakes ya. Sebab competitionnya is too high. China pun banyak, is high, you know. It's memang tak tipu lah dalam scam. Malaysia macam mana? Ni untuk tengok yang dari segi kan ada isu dengan SPM 2020. Tengok macam mana majalah 3 kupas lah prosesnya sebagainya dan macam mana dia nak buat sebagainya. Sebab ada pengkritik, ada yang support lah, yang bangga lah. Benda tu pun sedih tau bila orang kutuk macam calon SPM 2020 tu dia bukan calon lah, yang dah grad 2020 tu dia akan rasa dia tak berguna lah. Sebab those kind of implikasi lah testing sampai macam tu sekali. Kita adalah intended, unintended, implikasi dari segi hasil daripada pentaksiran tersebut. Kat sini peperiksaan SPM tengok macam mana sikit banyak lah macam mana dia boleh jadi negara yang paling bagus lah education system dia. Dia tak ada homework dia tak bagi homework tapi nak buat macam mana kan kita ada homework. Okay. Tu kat sekolah lah, sekolah memang student main je lah banyak. Situational judgment test ni is powerful juga especially untuk higher order thinking.
Nanti kalau yang kena mengajar SPM ke PT3 kan rasanya kita dah ke arah ni lah. Dia bagi situasi. Anda di sebuah pulau, anda ada Pak Imam, ada artis, ada selebriti, ada engineer. Jadi anda boleh selamatkan siapa? Macam itulah lebih kurang. Okay. Apa pendapat anda tentang isu ni? Ada. Assessment for students with disability. Kalau kita pentaksiran untuk ataupun pendidikan inklusif kan ataupun pendidikan murid berkeperluan khas BKM berkeperluan khas betul murid apa benda saya tak ingat tapi dia ada short term dia BKM berkeperluan khas bermasalah pembelajaran kot macam tu lah tapi bermasalah pembelajaran tu pun dah masuk part of berkeperluan khas. Boleh tengok Facebook, KPM punya Facebook untuk dia punya kategori. Okay. Ni cultural responsiveness, tengoklah macam mana dari segi tadi lah. Etiknya hubungan etnik tadi tu. Okay, ni different item response formats ni boleh tengok juga. Ni mungkin cara orang tulis lah. Berbagai jenis ya. Test accommodation. Ini untuk akomodasi ujian. Akomodasi ujian ni maksudnya kalau kita perlukan bagi braille ke kat pelajar buta ataupun untuk pelajar disleksia tulis besar, untuk pelajar bermasalah pembelajaran bagi dictionary bergambar untuk mereka jawab, bagi masa lebih. Okay, kalau dia tak boleh naik dewan duduk bilik asing, those kind of thing lah, akomodasi. Cikgu Zahidan nak tanya ke? Okay tak. Yang ni selalu tengok kan gambar ni. Okay, biasa kan. Our education system tak berapa adil lah untuk semua. Jadi kita nak cuba sedaya upaya lah memberi keadilan lah. Okay, jadi ada pelbagai pentaksiran dulu lebih kepada exam. Sekarang ni dah buat classroom base. Okay, PBD bawah school base kan. PBS. Yang tu siapa pernah di sekolah tahu. Okay, dia cubalah. Sekarang kita cakap pasal alternative assessment. Okay, pentaksiran alternatif yang selain daripada exam lah. Jadi coursework kita yang 100% tu sebenarnya kita nak buat pentaksiran alternatif lah. Kecuali yang online quiz lah. Ada setengah orang kata online quiz tu pun pentaksiran alternatif sebabnya alternatif daripada paper and pencil. Ini ni masa kat school saya lah. Dia punya masa saya kat UNCG tu saya punya school memang school assessment, measurement. So dia buat ni lah. Dia nak kata standardized test. Kami masih lagi suka standardized test. Kalau saya tanya UPSR dibubarkan sedih. Kalau orang-orang testing lah. Macam saya kan nak cik makan. Kan standardized test. Tapi dia kata kita personalized education. Okay. Not teaching to the test. Washback effect ada teacher Sharon cakap dalam YouTube. Kan. Macam mana kita nak elakkan supaya pelajar tu cikgu fokus terlalu banyak pada syllabus. Sebab dia kata nak personalize lah. Personalize pun agak susah juga sebenarnya. Dan kita cakap pasal diagnostic test. Diagnostic tu nampak macam doktor nak check penyakit apa kan? Sakit, demam, okay. Okay. Ada rash, ada ruam, okay. Ni kena allergic ke apa. Okay. Lebih kurang macam tu lah dia diagnostic test dalam pendidikan. So dah nak tengok lah. Okay. Kalau matematik, topik apa yang tak faham lagi? Apa benda lagi kita boleh buat? Pemulihan, pengayaan dan sebagainya. Okay, that is the one lah we want to go. Ini dia punya majalah. Nak tengok saya punya gambar graduation saya. Yang sangat tembam lah kat situ ada. Okay, ada 2 ni. Okay, sekarang sudah pukul berapa? 4. Okay, 4. Kita tengok sekejap kita punya group. Lepas tu kita decide sekejap ya. Macam mana kita nak buat. Okay, ini test kita. Oh, semua dengar ada Semua tak bagi nama lagi. Masih nak kenal-kenal kan antara satu sama lain. Tapi tolonglah cakap jangan nak buat individu semua sebab memang 40 orang memang tak. Tak terkejam. Okay. Ni Wenmin dengan Sharon. Teacher Sharon, Jijing ni is you juga kan? Ya. Itu nama penuh saya. Okay. You are. Ni dah letak nama. Okay, idea dia macam ni lah. Yang tadi kan dia kata, saya kata presentation, saya lupa nak tukar roleplay. Roleplay/presentation. Roleplay tu ada komentari lah, macam panel lah kan. Kadang-kadang kalau kita lepas tengok movie, kita ada bedah kan. Macam panel pula sembang pasal movie ni. Dulu masa cerpen ke, masa sekolah,
kita pergi tengok novel ke dia tayangkan dia jadi teater, kemudian ada panel pula duk lepas. So macam tu lah, role play-nya macam tu. Okay. Tapi topik yang ungu ni maksudnya tak payah. Tak adalah, yang ni saya akan lecture sendirilah, sebabnya yang ni jaranglah saya bagi student buat, supaya saya lebih in control. Yang lain tu lebih kepada ni lah, dari segi sama ada selalunya dia banyak isu. Macam tadi, macam isu kebocoran soalan tadi. Isu kebocoran tu mungkin boleh buat dari segi pentadbiran ujian, kan, principle of test administration. Mungkin sesuai buat, sebab tu saya tanya tajuk role play. Kalau ada nak buat role play. Kalau nak buat presentation dia present lah. Present macam, kalau tengok Discord saya, kat situ semua Padlet yang presentation student-student lepas. Sekarang tengok Discord kan? Saya tukar Discord, screen saya. Boleh tengok tak? Discord. You can add friend with their Discord tab. Boleh. Kan, tengah tengok dekat saya punya screen, saya tengah tengok Discord saya, okey. Ini Discord saya, okey. Discord saya ni basically tadi saya nampak tadi Cikgu Zahim ke apa kata, saya tengok kat Discord tak ada. Saya tak share lah Webex link semua. Ini lebih kepada maklumat yang saya nak adjust lah. Selalunya Discord ni orang game yang main, gamers kot, dia suka share lah macam mana nak triknya ataupun macam mana nak beat the level ke apa. Tapi yang ni kita guna untuk untuk pengajaran lah. Dia ada banyak lah, voice general dengan voice channel tak ada apa. Assessment, anything lah. Notes ni kalau tengok tak ada, Padlet lah banyak daripada PGDE, daripada undergrad, student semua Padlet dia. Saya share kat sini lah. So jadi bahan-bahan tu memang dah ada. Cuma saya harap sangat bila ambil, kita tengok balik source dia, siapa. Okay, sebab yang ni pun saya cubalah, saya buat yang terkini lah, yang paling bagus lah, yang mereka dah buat lah setelah diberi penambahbaikan. Tu pun ada juga lah isu, 2-3 isu. Tapi maksudnya boleh guna dah lah untuk panduan. Okay. Ni Padlet lah, Padlet student daripada SGDE A181. Ni kot first batch. Saya pernah cari kat mana A181. Ini student undergrad. Ini SGDE. A201 batch 3. Anda A211. Okay. Online test. Ini ialah bahan lah. Macam mana kita nak buat online test kan. Selalunya saya pilih yang terpilih yang betul-betul je lah. Tu pun banyak lagi. Okay. Game based assessment. Yang mana yang popular sekarang ni. Okay. Yang ada ni especially nak mengajar nanti kan. Kena gunalah. Especially kalau PDPR lagi. Kalau PDPC pun boleh guna kan. PDPC no problem. PDPR tu. Okay. Clips ni tak ada apa lagi. Oh ni ada clips lah. Yang masa ni lah. Yang masa yang ni tengok. Yang ni audio dia tak berapa jelas tapi tengok dia punya ni. Ini untuk ni lah psychometric test untuk personality. Okay. Ni jokes. Ni research method sebab saya mengajar research method juga. Adalah free book semua tu lah. Yang tu boleh tengok lah tapi lebih tengok kepada assessment. Saya bagi ni sebab kadang-kadang saya upload berterusan. Nanti saya bagi juga yang Prof Karim. Ini Prof Karim. Kenal tak Prof Karim? From USM. Beliau ni memang hebat lah. Tengok dia punya. Semua benda dia share. Okay. New kind of school. Ni. New kind of school. Lepas ni sekolah macam mana pula? Sekolah dah tak sama dah macam sekolah kita. Kita tengoklah yang ni menarik ni. Nanti saya bagi link Discord beliau juga dekat dalam Google online learning dengan WhatsApp. Banyak ni maklumat. Dia memang profesor yang memang betul-betul devote himself lah untuk teaching and learning. Tengok dia punya pengikut follower lah. Okay. Dia punya owner dia. Okay. Saya pun belajar pada dia lah Discord ni. Orang dah nak pencen tau. Kan dia masih lagi berjiwa muda lah. Tengok buat macam mana high tech dan sebagainya ni. So it's not an excuse lah. So yang ni saya bagi masa sikit nak kenal-kenal, nak tengok topik. Kalau ada isu boleh tanya saya. So saya nak toilet break sekejap. Kita pun break 4.20 saya datang balik. Okay, kita sambung sikit lagi dengan lecture. Tapi sekarang ni untuk discuss, untuk bagi pokok ada pertanyaan. Google Doc ni saya share dalam group WhatsApp. Kan, saya share semula lagi sekali dekat chat. Kalau nak tengok. Okay, saya share. Saya bukan stop sharing, saya tak mau stop sharing lah. Saya cuma stop video dalam 4.20
hopefully masa tu dah ada soalan dan dah ada ramailah dah kenal-kenal. Okey. Dah sambung record. Macam mana? Saya dah tengok hari ni semua tak mau pilih sebab esok sebab minggu depan tak sempat nak prepare. Yang ni agak senang juga sebenarnya. Tapi tak apa, kalau tak ada kita tengoklah. Kita ada 44 orang setakat ni yang saya tahulah. Okey. Dengan cerita 45. So kita tengok. Sebab tu ada 11 grup lah. Satu grup tu akan ada seorang kot akan ada 5 orang. Tak salah. Kalau 45 lah, kalau 44 just nice lah 4 orang satu grup. Kalau 43, satu grup akan ada 3 orang. Yang tu je lah worst case scenario. Okay. Macam saya kata tadi, title ni boleh decide later lah. Okay, bila kita nak hari 2-3 minggu lagi ke nak present ataupun minggu depan nak present, bila nak decide tu, baru decide roleplay pun tak apa. Roleplay tu maksud tajuk. Kalau buat roleplay tak perlu buat presentation. Okay, tapi roleplay biasalah ada commentary lah. Okay, ada discussion lah lepas tu. Kenapa, apa jadi, apa fakta yang kita boleh ambil. Tapi semua based on topik yang kita buat ni lah. Dan research kata roleplay ni sebenarnya lebih berkesan. Okay, cuma ada beberapa isu lah. Kadang-kadang orang terkeluar tajuk pun ada. Kadang-kadang roleplay ni bila kita nak buat roleplay, mudah terkeluar tajuk pun boleh jadi. Okay, by the way, siapa Wan, Cikgu Wan, yang intro yang ada purple ni tak perlu pilih lah. Yang kosongnya, yang putih je kalau boleh. Okay. Yang biru ni maksudnya yang ungu ni saya akan present lah. Saya akan discuss. Ada yang hari yang tak ada roleplay tu maksudnya saya lebih kepada lecture lah. Okay. Kita try sebenarnya. Sangat heavy lah. Jadi saya akan bagi latihan ke. Tapi memang minggu tu mungkin tak ada roleplay, tak ada presentation. Okay. Ni kalau buat roleplay ada tajuk lah. Kalau nak present topik lah. Okay. Lebih kepada fakta lah. Okay. Sharing. Dan tadi pun saya dah bagi tunjuk contoh yang lepas-lepas. Salah. Tak kisah. Sebab kita tak ada international student, Tengku, kita boleh bahasa apa-apa bahasa. Janji maksud sampai, fakta sampai. Itulah, kita bukan kelas bahasa. Kita kelas pentaksiran, tapi kau boleh jagalah bahasa. Kalau kita buat roleplay tu kan, yang nak melawak macam tadi lah. Perkataan kurang sopan, bodoh, malas tu kita elakkan lah. Okay, nanti bila dapat macam ni. Oh, tadi saya nampak Ustaz Mio punya nama kat bawah. Ustaz Mio naik kat atas. Baru tukar ke? Doktor, saya ada soalan. Kawan letakkan. Ya, boleh cikgu. Cikgu ajar. Saya ada soalan. Untuk grup tu kena ikut option ke suka hati je? Oh, yang ni tak apa. Yang ni tak kisah. Tak apa. Tapi Okay. selalunya student akan ambil. Ni dia akan bawa ke grup yang lagi satu lah. Grup untuk yang saya kata tadi untuk yang ganti final exam tu kan. Yang assessment engineering, yang game based dengan alternative assessment tu. Yang tu lah selalunya dia akan guna yang grup ni. Tapi kalau ada yang tu nak buat grup lain pun boleh. Selalunya kita ikut option. Tapi kalau yang ni rasa nak masuk grup lain, yang ni untuk grup lain untuk untuk final yang dua lagi tu pun tak apa. So nanti kita decide macam mana. So, kalau boleh, selalunya saya akan buat peer assessment tu, saya akan based on yang ni lah. Tapi kalau ada perubahan boleh bagi tahu. Doktor, saya ada soalan. Boleh. Assignment yang hanya kalau boleh kita pilih kita punya course mate tu, berapa orang ya doktor nak? Yang tu pun sama sebab kita kita ada sebelah, kalau ramai sangat memang akan ada passenger. So 4 lah, maksimum 4 orang. Tapi mungkin akan ada yang terkurang dan terlebih. Terkurang sebab saya faham yang kita ada sekarang ni senarai nama kita 42 orang. Tapi saya tahu ada seorang dua lagi belum register.
Tapi bila mereka dah masuk lah, mereka dah ada dalam grup WhatsApp kita semua. Jadi maksudnya saya aim 44 lah maksimum. Yang setahu saya lah 44, 43 macam tu. Jadi akan ada satu grup akan ada 3 orang. Okay. Kalau 43 student. Kalau 44 cukup lah semua ada 11 grup, 4 orang satu grup. Boleh ke Cikgu Syarimah? Noted with thanks, Doktor. Okay, thank you. Lepas tu lagi satu tadi apa? Tadi saya tanya tadi Tengku ke apa? Yang mesti sama ke tak? Kalau tak sama, saya akan buat satu lagi apa? Form lah. Kalau boleh yang saya kata assessment untuk 2 lagi tu. Tadi. Yang ni kan, yang 2 ni. Kalau boleh sebab dia nak buat soalan soalan pentaksiran. Bila soalan pentaksiran kau boleh kita nak ada apa? Nak ambil satu subjek lah. Sebabnya selalunya kita akan relate lah. Sebab benda ni pun kita akan guna balik untuk praktikum nanti. So bila dia nak bawa ke depan, kita akan suggest kata buat ikut pengkhususan. Lebih mudah, lebih boleh diguna pakai semula insyaAllah. Kalau kita buat elok-elok lah. Itu ideanya dan kau boleh kita akan share lah. Kita akan letak sekali supaya kawan-kawan boleh guna untuk praktikal nantilah. Sebab praktikal nanti banyak akan dinilai dari segi bahan-bahan. Sekarang ni ada dia punya rubrik. Saya tengok Web 2.0 tools, aplikasi Web 2.0 tools dalam PDPR, especially yang online lah. Sebab memang dua semester ni praktikum memang praktikum online. So jadi pencerapan pun online. Student guna aktiviti lah macam-macam. Buat WhatsApp pun ada yang memang student dia tak pernah masuk Google Meet pun ada. Sebab tak boleh. Sebab mengajar di pedalaman. Jadi macam mana nak buat aktiviti dalam WhatsApp tu pula. So semuanya melalui game-game sebagainya dan pencerapan melalui snapshot boleh juga. Tapi ada setengah kau boleh gunalah Google Meet juga sekali-sekala. Sebab PGDE 4 kali pencerapan. Tak salah saya. Jadi benda-benda macam tu lah kita akan fikir ke depan lah. Kan nak guna. Sebab nak buat soalan tu kan senang. So kita buat secara berkumpulan lah. Lebih banyak kepala, lebih banyak idea dan sebagainya. Dan boleh banyak kita panggil apa? Critical lah, critical mind. Macam tadi lah, masam manis, hijau tak hijau. Okay, sensitif, menjaga sensitivity dan sebagainya. Okay. Kadang-kadang isunya selalunya pelajar tulis hasil pembelajaran lain, bila nak ukur lain. Padahal dah cakap dah dalam kelas assessment, bila main micro-teaching problem. Sebab hasil pembelajaran tu, yang bab 2 ni penting ni. Yang tadi kata, yang ni. Yang ni semua orang takut nak sebab dia minggu depan. Tapi kalau tak ada di minggu depan, kita bawa masuk minggu 4. No problem. Tapi yang ni pun penting sebab yang ni lah yang kita nak akan ukur. Kita apa-apa assessment kita memang berdasarkan hasil pembelajaran dulu. Macam kita tadi dah, kita ada course learning outcomes kita kan. Katanya kita kursus ni hasil pembelajaran dia apa? Inilah. Kalau kita buat soalan, macam mana kita nak buat? So kita nak penulisan strategik, taxonomy of learning ni kita guna yang CAP ni, cognitive affective psychomotor ni. Yang saya tunjuk ni lah, inilah learning domain. Okay. C2, cognitive level 2, A1, affective level 1. Siapa cikgu dia tahulah semua ni. Okay. Dan yang tu yang saya suruh install benda ni. Okay. Sekejap ya, ada message di okay, tak apa. Okay, Ustaz Mahir. Yang mana? Okay. Boleh bagi tahu saya apa kat mana yang ketinggalan, kita akan cuba bagi lebih mudah faham. Yang mana satu, Ustaz? Cikgu? Okey, ya, saya rasa tajuk kot. Oh, boleh. Role play tu ialah main peranan. Role play macam berdrama. Role play tu main peranan yang kita student kalau kat tadika kan, student jadi Pak Pandey, student jadi Cinderella kan, dia pun berlakon lah. Lakonan. Okey. Maksimum berapa minit? Okey, yang tu selalunya nilah kita letak 20 minit lah. Sebab kita tengoklah kepentingan selalunya role play sekali dengan dia punya commentary.
sama pun presentation pun sebenarnya tak lebih dari 30 minit. Especially yang kalau apa yang record tu tak apa. Yang buat Webex. Kadang-kadang ada setengah group yang lepas walaupun group kelas kecil dia lajak sampai sejam presentation. Bila belajar dia akan ada implikasi lah. Kadang-kadang tak sempat nak habis dan apa kena push apa topik ke next week dan sebagainya. Boleh ke Cikgu Mahir? Roleplay tu Betul. satu. Okey. Dengar. Dengar. Maksud saya, tak maaf lah, saya kurang sikit bahasa Inggeris. Tak apa. Mungkin tak terbiasa dengan kita kata apa, pembelajaran di universiti dalam Malaysia ni lah. Jadi Okey. apa kita lambat sikit lah, lambat nak catch up apa yang doktor sampaikan penggunaan aplikasi. Lepas tu bukan doktor seorang lah, kalau doktor lain pun lebih kurang sama. Okey. Nak buat assignment, journal apa semua tu tak biasa, jadi lambat sikit lah nak faham. Apa yang cik doktor duk sebut daripada awal sampai habis ni faham je berurutan tu, cuma kadang penggunaan app, penggunaan media tu kurang dan juga bahasa lah. Tak apa, boleh saya belajar lah pelan-pelan. InsyaAllah. Boleh. Kalau apa Ustaz sorry kena saya panggil Ustaz sebab saya nampak apa duduk di ni kan Al-Azhar kan Cikgu Mahir? Azhar. Itulah saya panggil Ustaz sana, Ustaz Mahir. Kalau tu PM lah bagi tahu apa kat mana tak apa. Saya upaya untuk go smoothly apa yang setakat yang boleh, dan saya cubalah kalau ada bahasa Inggeris saya akan translate dan sebagainya, sebab kita bukan memang kita tak tengok sangatlah bahasa tu, bahasa Melayu pun boleh nak cakap, bahasa Kedah pun tak apa. boleh. Kalau apa tapi biasa kita code switch biasa kan lagi bahasa Arab jazakallahu khairan kan itu Allah yazi insyaallah. Kita code switch lah bagi mudah faham, sebab pentasir kita lebih kepada konten lah, kita tak tengok sangat bahasa. Boleh lah. Terima kasih. Roleplay kita main peranan, maksudnya kita berlakon lah. Macam tadi saya kata, kalau tak berlakon, buat presentation lah. Itu paling biasa lah tu. Kalau apa, student undergrad lah selalu saya suruh buat. Kan? Sebab kalau student undergrad, dia satu kelas ramai. Ni pun ramai juga lah, tapi tak boleh lah, masih boleh buat lagi lah. Sebab kalau nak buat presentation, selalunya dia akan drag sampai sejam. Kalau roleplay ni dia isu lah macam ni. Ni macam isu Ustaz. Ya. Macam isu dia saya bagi ini tajuk lah saya bagilah yang saya minta pilih tu decide lah based on topik yang kat tepi tu kan, topik dalam silibus kita. So bila kita ada situasi ni, kata kertas soalan matematik bocor kan, jadi kita bagilah ni dia punya watak siapa nak jadi menteri, siapa nak jadi calon yang cikgu dia bagi kertas bocor tu, calon sekolah lain yang tak dapat soalan bocor, apa perasaan pula mak bapak rasa macam mana? Macam tu lah cikgu cikgu matematik ni kalau dia jadi watak dia memang pegawai lembaga peperiksaan kan, duduk dekat atas tu macam mana pula dia nak respon. Betul katalah Ustaz jadi public lah. Public tu tengoklah dia bagilah role. Public yang komplain banyak ke, public yang husnuzon ke, public yang keyboard warrior ke. Dia berlakon lah kan. Kita berlakon tapi berdasarkan isu ni. Isu ni lah, sebab isu tu yang saya kata title tu. Dan lepas tu ada komentari. Komentari tu kita nak discuss lah. Lepas berlakon, kena discuss lah kenapa macam tu, apa isunya. Dan ini lebih relate kepada topik yang mana dan sebagainya. Dia tak semestinya debat. Yang ni lepas tu jadi debat. Lepas tu tanya. Lepas tu tiba-tiba berdebat. Boleh juga nak debat. Kok kalau nak buat dalam satu group tu dua pembangkang, dua government. Tapi buat satu topik. Tapi relate dengan isu-isu pentaksiran lah yang selalunya kita ada. Ni sebab ni dia jadi debat tu. Contoh saya faham. Okay. Doktor. Ya. Doktor, kan untuk yang assignment ni kan boleh buat role play ataupun presentation kan. So ya, katakanlah kalau role play kan macam dalam setiap tajuk ni ada
subtopik bawah tu kan yang doktor letak tu kan. Faham. So Betul. kalau kita orang buat role play, so macam benda-benda yang sub point kat bawah ni pun maksudnya kena dikatakan juga ke dalam role play tu ke macam mana? Okey, contohlah katalah Kalau macam pilih presentation senang kan kita buat presentation macam tu je. Kalau macam role play tu macam mana yang doktor prefer? okey, kalau role play dia macam kata pilih kan. Kalau pilih large scale, ambil satu large scale kan, ataupun nak beza buat situasi. Situasi di kelas, apa tu cikgu observe pelajar. Kalau large scale ni apa isu dia? Kalau dari segi satu isu pentaksiran yang high stake yang besar-besaran. Aku kan macam okey aku dah lambat ni nak pi masuk dewan peperiksaan. Tiba-tiba bila check tak vaksin, dah cukup 2 dos. Itu isu dia. Kalau betul-betul tengok video dan sebagainya dan bahan-bahan dan nota, rasanya kita boleh relate dengan keadaan semasa. Jadi kena masuk sekali lah. Bukan semata-mata isu. Jadi semua point tu kena masuk sekali lah kan? Betul kan? Maksudnya lepas tu bukan just kadang-kadang kita tak boleh nak masuk fakta-fakta semua dalam role play tu, tapi lepas tu kita komentari lah. Contohnya apa isu dia? Ini isu sebab tak adil lah untuk pelajar yang tak vaksin tak boleh masuk. Macam adalah penjaga peperiksaan. Dia kata, minta cek My Sejahtera. anda tak vaksin 2 dos lagi, tak boleh masuk. Jadi anda tak boleh ambil peperiksaan tersebut. Itu contoh lah. Okay, maksudnya berapa minit sebab tu? Apa dia Mira? Kalau role play berapa minit tu? Okey, role play nanti saya bagi dia punya justifikasi. Selalunya role play ni dia ikut berapa ramai. Kalau banyak isu banyak lah. So saya bagi dalam 10 sampai 10 minit lah maksimum untuk role play tu saja 5 sampai 10 minit. Lepas tu ada komentari. 10 minit lagi tu komentari isu kan dari segi nak discuss apa fakta yang patut diambil dan sebagainya. Sebab lepas tu saya akan lecture balik. Semua ni akan lecture, jangan risau. Maksudnya memang saya ada lecture lah, ada nota lah untuk saya. Jadi yang sekarang ni saya nak tengok perspektif pelajar dulu dari segi apa isu. Kalau isu memang banyak, selalunya banyak. Dan kita akan ambil satulah highlight. Kalau classroom teacher ni kadang-kadang mak ayah buat ni saya bagi contoh lagi. Mak ayah tolong buat soal buat homework kan ada semua yang kita kata tak telus lah apa semua kan. Isu-isu mestilah boleh jadikan role play lah. Tapi ada peranan. Ni peranan ayah lagi dia telefon. Cikgu bagi soalan susah sangat ni. Ni anak saya darjah 1 ni. Kenapa ada kan? Itu kan tak silap ada isu macam bila PDPR tu ada matematik darjah berapa? Darjah 2 kot. Yang dia kata dia suruh buat equation kan based on itu panggil apa tu? Frame kah? Time frame ke apa kan? Dia ada yang 2 tambah 4 sama dengan 5 tambah 1. Kan? Nak suruh pelajar buat macam tu. Lepas tu adalah macam-macam komen. Apa ni soalan ni? Aku pun tak boleh tolong. Student anak buat apa tu? Cikgu komplain. Cikgu pula komen pula macam mana? Cikgu counter. Itu saya rasa banyak benda berlaku lah. Kita boleh guna lah. Jadi kita boleh ambil isu yang berkaitan dengan tajuk tu lah kan? Betul. Isu pasal tu. Okay. Menarik kan? Itu contoh lah. So kalau tak boleh sangat presentation. Sebab tu saya kata / presentation. Yang ni dalam Word. Bukan dalam apa? Bukan dalam Google. Ni dalam Google. Tadi saya buat dalam Word dulu. Ni make sure lah. Tadi saya nampak Ustaz Mio ada dekat grup 8. Grup sebelah. Kan dah tukar lah. Okay. Tukar grup. Okay, tak apa. Lepas tu Sri Aisyah. Okay, macam mana saya nak tahu berapa orang Ustaz? Kalau boleh letak nombor boleh tak dekat nama? Sebab kadang-kadang nama panjang. So macam ni Wemin nombor 1 kan kata kan. Lepas tu Sharon nombor 2. Alamak. Bila buat macam tu dia jadi tak apa letak 2. Lepas tu cikgu ku macam ni lah. So saya tahu 4 orang. Boleh kah? So sebab nanti saya akan finalize, saya akan download balik benda ni supaya kita tak hilang lah. Sekarang lagi dia pun padam kan. So saya kena download lah. Bila semua dah ada, saya akan tengok lah berapa orang dan saya akan guna tu. Kita punya blueprint lah. Kita akan bawa lah benda tu, pegang lah dokumen tu sampai habis semester. Terima kasih Hajar. Hajar ke siapa ni? Anonymous Keluarga dia tulis tu. Pelan-pelan.
Syakira Nasira. Okey. Lagi satu ni saya memang agak apa cikgu Ustaz Mior memang bukan ELT lah. So yang ni memang pelbagai tak apa. Lebih banyak persepsi lah kita tengoklah nak role play macam mana. So mesti menarik ni. Kalau tak presentation. Kalau ada ni. Boleh nak? Doktor, untuk Okey. untuk presentation tu ada limit masa juga tak? Ada 20. Kalau masuk dalam YouTube ada setengah nanti saya tunjuk student lepas punya presentation dia buat dalam YouTube, dia record sebab internet dia lemah, internet dia low. Jadi low bandwidth, jadi dia record siap-siap ramai-ramai, tapi ikutlah ada setengah nak buat Webex boleh. Sebab dengan Q&A 30 minit lah selalunya. Tapi selalu dia akan drag jugalah sebab banyak soalan kan. Dan saya pula nak bagi feedback dan sebagainya. Tu yang kita kata, kita try lah letak 20 minit. Adalah dia punya margin of error time kan, buffer. Nak tunjuk 10 pun Q&A ke kalau ada. Okay, thank you doktor. Okay. Sebab nanti Doktor. saya akan buat bagi markah dengan role play dengan presentation benda yang sama yang saya minta, kecuali ada satu lah role play ada extra benda, presentation ada extra benda, markah sama. Jadi benda tu dia macam dia map lah tapi konten yang sama. Untuk slide tu sama ada Melayu BM atau BI lah. Tak apa. BM boleh, BI boleh. Bahasa Arab saya tak pandai. Dua bahasa pun boleh lah doktor. Boleh. Ni bahasa kadang-kadang susah nak terang, kadang-kadang nak kena explain. Nak letak bahasa Inggeris dulu lepas tu buat terjemahan. Boleh juga. Okey. Terima kasih doktor. Sama. Doktor, itu tak ada hard copy kan semua presentation kan? Sorry, Teacher Sharon? Maksud saya itu tugasan semua presentation saja. Tak ada hard copy kan? Tak perlu bagi itu macam bukan hard copy, macam soft copy. Okey. Later. Okey. Yang tu sebab saya selalu akan bagi macam satu dokumen sekejap. Yang ni saya belum bagi tau kat semua orang sebab saya tengah duk prepare lagi, sekejap saya tunjuk. Presentation selalunya saya akan minta macam ni lah final punya, yang finalize lepas dah tunjuk dah repair semua, saya akan bagi minta letak dalam Padlet untuk setiap group. Kan bila dah final punya yang dah cantik semua akan masuk dalam tak payah print. Submission maksud itu itu maksud Teacher Sharon lah. Okey. Jadi next week mula dengan next week mula dengan introduction, lepas tu next 2 week mula dengan relation of assessment to instruction tu kan. Kita. Ya betul. Ini nampak gaya saya kena buat minggu depan lah kan ni. Yang ni yang slide yang satu lagi saya share 2 slide kan tadi. Kita try lah. Itulah yang selalunya minggu depan jadi minggu depan week 2 kan, lepas tu next 2 weeks ialah week 3. Betul kan? Actually minggu ni dah week 2 tapi dah terlambat dan selalunya saya akan masuk dalam week 3. Kita dah mula week 1 hari tu masa Padlet kan, we get to know each other. Lepas tu masa tu minggu add drops dan sebagainya. Jadi kita tak baiklah heavy sangat. Minggu ni pun kira ni masih lagi nak brief lah apa dia tugasan dan sebagainya. Dan selalunya saya akan bagi macam ni. Mesti saya tunjuk. Kalau nantilah saya akan bagi detail dengan rubrik dan sebagainya. Lepas kita dah finalize team semua, saya akan bagi macam ni lah. Satu dokumen ni yang semua ada dalam tu. Dari segi ni macam ni lah kita punya assignment. Berapa peratus ni belum lagi tau, ni yang kelas tahun lepas ni. Kelas semester lepas. Okey, bukan kelas ni. Ni saya tanya pula kat mana. Okey, ini belum lagi. Cuma saya bagilah presentation. Okey, yang ni kan bila nak hantar, kat mana nak hantar adalah kat sini. Lepas tu dia punya detail. Berapa minit semua kan? Dia adalah 30 minit semua dan saya bagi detail. Cuma belum siap lagi. Ada sikit lagi especially dekat role play dengan dekat course assessment plan tu, yang final exam replacement yang untuk alternative assessment tu. Sebab saya baru buat semester ni berdasarkan feedback praktikum pelajar batch lepas. Jadi saya tukarlah sikit. Yang tu yang lambat sikit tu. Mungkin presentation ni saya kena tukar sikit lah based on role play juga macam mana. Ni lah ada cara-cara lah nak buat. Ada setengah dia boleh record. Bila dalam bahasa Inggeris ni kan saya
Cuma dokumen lah dalam bahasa Inggeris. Kalau tak faham boleh tanya saya. Saya akan cerita jugalah. Dokumen saya akan bagi bahasa Inggeris macam ni. Ustaz Mahir nanti kalau apa-apa tak faham boleh tanya straight lah. Baik. Okay. So macam ni dah bagi tahu lah siapa dia present semua. Kan. Ini untuk presentation lah. Okay. Kemudian ini rubrik. Rubrik pun lain sikit lah daripada yang ni. Sebab ada role play sikit. Tapi akan lebih kurang lah rubrik pun. Maksudnya berapa markah semua anda boleh tahu lah. Macam mana nak score 10. Kita dah bagi tahu lah. Okay, ini kriteria dia. Sebab bila dalam peperiksaan pun ataupun dalam kat sekolah kan kita ada school based assessment dengan classroom based assessment PBD, pentaksiran bilik darjah. Ada lah kriteria-kriteria dia. Macam mana nak dapat band 6, macam nak dapat band 1 kan. Tak memenuhi kriteria band 1 contoh. Okay, ini dulu saya minta suruh buat GSU. Bila kita nak buat soalan kita buat GSU. Ini rubrik dia. Rubrik ni pun lain sikit. Ada yang 5 markah tinggi, ada yang 3. Ikut kepentingan lah. Okay. Case study ini semua adalah. Saya dah bagilah soalan. Okay. Case study ni individu. Tapi kalau ada masalah, boleh buat sekali tapi hantar report asing. Itu. Sebab dia banyak data analisis lah. Saya akan bagi data yang tu yang kena guna SPSS tu. Atau Excel saya kata. Tapi senang saya cakap banyak. Saya cakap betul senang banyak guna SPSS. Nanti saya pun akan demo. Kita cuba ya. Jadi yang ni assessment engineering lah. Saya akan bagilah nak buat soalan apa. Buat soalan objektif berapa? 15 soalan objektif. Sebab tadi kita pecah dah. Soalan alternative assessment buat asing. Alternative assessment ni macam role play. Nak buat role play. Macam ni kita nak buat role play. Untuk topik bahasa Inggeris. Contoh. Betul apa rubrik dia? Lebih kurang macam tu lah. Jadi anda kena buat benda yang saya buat ni jugalah. Tapi based on KSSM. KSSM ikut pengkhususan. Kalau pengajar Islam macam mana? Bukan buat role play lah. Mungkin nak suruh pergi buat kajian kes ke. Ataupun nak suruh pergi interview ulama ke. Boleh juga pentaksiran alternatif. Tapi ini ialah objektif pembelajaran dia. Dia adalah ini contoh yang first kali. Game based tu. Yang buat untuk soalan objektif sahaja. Okay. Sebab bila kita masuk dalam game, lebih mudahlah objektif. Soalan yang ada pilihan jawapan. A, B, C. Okay. Dia adalah, dia detail sikit lah. Ni contoh lah. Contoh ni boleh tengok YouTube. Nanti saya bagi contoh-contoh YouTube. Yang dia buat game based assessment. Ni 100 hari mencintai Nahu. Bahasa Melayu. Sebab saya buat 7 hari mencintai assessment, dia pun buat 100 hari mencintai Nahu. Maksudnya 100 hari tu satu penggal lah. Satu penggal persekolahan tu. Macam mana dia nak main game tu tak tahu. 100 hari. Okay, kena faham lah Nahu. Okay, ni spelling match. Dia buat ni untuk, dia buat rasanya dia guna sekolah tadika. Tengoklah. Tapi yang ni saya bagi kebebasan masa tu mula-mula COVID tu kan. Memang blur lah masa tu. Mula-mula COVID semua buat dalam online sebagainya. Saya tak katalah guna buat KSSM. Tapi saya rasa lebih mudah untuk buat KSSM ikut pengkhususan. Sebab nanti akan bawa untuk praktikum. Dan praktikum tu yang macam banyaklah. 4 kali pencerapan. Penatlah juga. So baik kita prepare lah daripada awal ni semester 1. Lebih mudah. Okay. Nampak banyak tapi kalau betul go through, semua adalah. Berapa banyak documentation pun saya tak banyak macam tak suka bagi tahu berapa page dan sebagainya lah. Saya bagi tahu lebih kepada markah. Okay, apa dia kena ada? Kena ada tajuk, kena ada tujuan, subjek apa, konten, hasil pembelajaran ambil kat mana, DSKP ke, DSKP KSSR ke, KSSM ke, prasekolah pun boleh. Kalau nak guna, masa tu saya bagi untuk universiti. Tapi untuk PGDE saya memang akan ambil KSSM lah. Ada tak rakan-rakan yang sedang mengajar di sekolah rendah? Ada tak? Yang akan buat praktikum pun di sekolah rendah. Ada tak? Tengah buat Ada. sekolah rendah. Tengah mengajar sekolah rendah. Okey. Kalau macam tu, KSSR pun boleh. So, kalau ni lah, kalau pengkhususan. Tengoklah yang mana mudah nak KSSR ke KSSM. Ambil satu. Sebabnya, hari tu memang ada sekali tu memang kita boleh lah buat praktikum di sekolah rendah juga. Tapi walaupun PGDE ini digalakkan untuk buat sekolah rendah, sekolah menengah lah. Tapi sebab selalunya guru sandaran tak terlatih, dia akan mengajar di sekolah rendah. Kan, di SBK kan. So, SABK. So, mungkin boleh GIS KSSR. Okay, jadi saya akan bagilah. Kena bagi kelonggaran.
Ada itu bagi kalau nak buat universiti buat apa? Nak guna universiti punya syllabus. Kalau dia belajar undergrad kan, dia nak minat yang tu. Tapi nak mengukur semua ni, nak kena buat ni. Okay. Ni ada target student semua ni. Siapa dia student dia kan? Student universiti semester akhir. Okay. Jadi soalan CLO tu sesuai tak untuk mengukur pelajar universiti tersebut. Kalau ni lah, kalau guna syllabus universiti. Kalau guna syllabus prasekolah. Pelajar prasekolah, aliran kita panggil aliran perdana, mainstream. Sebab yang bukan ada pendidikan khas. Maksudnya sesuai lah untuk pelajar tersebut. Cognitive level, ada siapa tadi? Macam C kan, ada C1, C6. Effective level ada berapa? Ini contoh. Ini ialah rubrik lah. Yang kena tolong rate. Sebab dia ada game, dia ada nak kena JSU pun ada. Sebab bila nak buat soalan kita kena ada JSU lah. Table of Specification. Ada panggil JSI, ada yang panggil JPU, JS, benda yang sama. Nanti kita tengok. Okay. Syarafina nak Cikgu Fina nak ni ke? Nak annotate ke? Nak tanya. Saya ada request. Okay, dia okay, decline. Sebab tertekan kot. Dia minta untuk annotate. Okay, yang ni apa benda yang saya nak kena repel ni soalan. Kan saya untuk ni dah tulis kecil semua ni saya nak repair untuk kita punya ni lah. Yang hari tu, yang semester lepas 7 hari mencintai assessment. Dia pun komen lah banyak kerja tapi tapi sebenarnya tak apa. Fina. Okay, so yang ni saya tak buat dah lah. Kalau nak buat ni boleh juga tapi dia banyak lah untuk saya 45 orang nak kena semak kan. Sebab 7 hari kan. Yang ni yang selalunya mula-mula penat lah. Akan jadilah. Jadi saya harap anda semua bertabah dan organize betul-betul. Especially yang bekerja sama. Yang tengah bekerja sambil belajar tu memang berat lah saya rasa. Tapi cuba kita tak buatlah straight. Kita buat tiap hari. So hopefully itu dah dia punya journey. Okay. Dan selalunya kita fokus on proses juga. Okay. Kita dah. Tapi saya tak bagi lagi lah benda ni. Yang ni saya tak bagi lagi untuk kelas kita. Yang ni untuk kelas lepas. Dan saya akan bagi hopefully 66 tu online quiz kan. Apa dia punya specification selalunya online quiz tu jangan risaulah. Saya akan bagi tahu bila kita nak mula lah. Okay. Dan kita akan discuss lah. Kita buat wrap up untuk semua. Sebab kursus ni saya dah cakap betul-betul dia berat. Berat sikit tapi kalau ongoing insyaAllah boleh. Sambil-sambil tengoklah apa yang boleh. Kalau tak ada masalah bagi tahu. Dari segi kadang-kadang saya akan bagi audio lah, audio message. Saya try bagi yang mudah faham. Kita cuba. Sis cuba. Okay. So sekarang 4:53 dah. Saya plan nak buat lagi satu yang intro. Yang ni intro lah. Yang tadi tu welcome lah. Tapi yang tu pun tak sempat lah. Tak apa. Yang ni saya sambung lah minggu depan. InsyaAllah kita buat. Minggu depan kita masak awal sikit lah. Okay, dalam 2.10 ke 2 suku ke kita masak awal. Kita lecture sikit. Kemudian kita tengok sama ada tak orang nak present untuk ataupun buat role play untuk topik nombor 2 ni. Kalau tak ada, saya lecture. No problem. Okay. Tapi kalau boleh semua group akan ada lah presenter. Dan saya akan cuba bagi plan tu, assessment plan yang lengkap yang tadi saya tunjuk. Yang berapa muka surat ni? 26 muka surat ni. Lebih kurang lah 26. Ini undergraduate ya. Okay. PGDE lain sikit lah. Jadi saya akan cuba bagi secepat mungkin. Okay. Betul. Kalau group tu, kita masa sikit sebab nak ingatkan nak search dulu satu-satu. Kalau ambil masa sikit untuk semua boleh ke? Boleh. Bila agak-agak nak search satu-satu maksudnya topik ke? Topik tu kalau ingatkan ambil juga yang relation of assessment tu macam senang kan, tapi semua ambil yang kat bawah. Tak ada group lah. Faham. Tak apa. Boleh. Cikgu Harun. Boleh. So, decide tengok kalau apa tu. Yang ni kalau tengok nama My Educator pun boleh bantu. Dan saya akan bagi nota saya lah kalau katalah ada group nak buat ni dan nak bahan
boleh WhatsApp saya personal. Saya bagi contoh-contoh bahan student lepas buat yang nota saya dan juga apa untuk tengok-tengok lah. Okay. Ada Excel, beberapa Excel sebagainya. Kalau tak mau buat role play, buat presentation. Okay. Cuma saya bagi role play tu dari segi pengalaman lah, pengalaman yang banyak ni. Anda semua ada pengalaman yang banyak. Saya tengok kat Padlet kan, dan mengajar kat Sabah lah, kat Sarawak dan sebagainya. Dan sedang mengajar pun ada. So itu mesti ada isu yang menarik untuk dikongsi dan kita boleh compliment. Doktor, nak tanya, Yes, teacher Doktor, Sharon. nak tanya yang itu large scale atau standardized tu kan, kita kena buat macam detail sikit ya. Maksudnya kita letak macam statistik kat situ. Perlu ke? Sebab saya dulu ada belajar education statistik. Just Tidak perlu. kalau ada opinion nak saja kongsi boleh lah. Kalau teacher Sharon ada nak kongsi, nak tunjuk perbezaan, lagi bagus. Ada data lah. Kalau nak opinion tunjuk. saja kan. Boleh opinion. Kalau nak tunjuk kata Opinion saja saya rasa. perbezaan Exam in apa Malaysia. cara kita reporting ke, boleh juga. Oh, okay. Faham. So it's kind of open. Dia lebih kepada konsep lah. Sebab banyaknya dekat sini lah yang banyak pengiraan ni. Tapi pengiraan tu sebenarnya akan masuk lah untuk reporting untuk large scale macam mana, reporting untuk classroom macam mana. So memang dia open. So I'll give you the flexibility lah. Kalau classroom kan ada macam band, mungkin nak share dari segi data tu boleh lah. Kalau teacher Sharon ada that kind of data, why not? Boleh kongsi dengan rakan-rakan lah yang tak pernah pergi sekolah lagi kan. Ada juga kita macam very diversified. dulu senang sikit sebab semua BM. Sekarang ada BM, Bahasa Melayu, Pendidikan Islam. Kita nak kena cover lah tiga-tiga. Kan ada 3 saja kan? Ada lagi yang saya tak sebut. 3 ya. InsyaAllah. Okay, 3 je. So bila 3 tu kita nak tengok kalau Bahasa Melayu macam mana, Bahasa Inggeris macam mana. Sebab saya hanya akan tengok dari segi pentaksiran. Anda pakar konten. Anda pakar yang kandungan tu. Kan? Mungkin saya tak pandai lah nak macam mana nak ukur apa BM mungkin boleh lah sebab BM kan. BM mungkin Pendidikan Islam tu ada detail sikit kan. Apa topik yang spesifik. Apa kaedah yang sesuai untuk mengajar serta-serta. Kalau tajwid macam mana. Itulah dia. Tapi kita boleh tak pelbagai. Dan selalunya kita cakap untuk tingkatan 2, tingkatan 1, 2 dan 4. Tu sikit lah nak bagi. Ada juga nasib, ada setengah kawan-kawan yang dapat tingkatan 3, tingkatan 5 tak pernah lah. Ada setengah sekolah yang minta mengajar tingkatan 3, tingkatan kelas peperiksaan lah, PT3. Tu nasib dia lah kebetulan. Sebab kita prepare untuk tingkatan 1, 2 dan 4 lah. Masa kita nak buat soalan tu, maksudnya kita nak prepare kan, nak pilih KSSM ke. Ataupun kalau KSSR kita minta untuk darjah 6 lah. Dan darjah 6 ni selalunya kalau Bahasa Melayu dia tak ada objektif. Tapi kita minta lah buat soalan objektif sebab soalan objektif tu kita boleh guna dalam kelas. Sebab tak semestinya dia ada taksir untuk UPSR pun dah tak ada sekarang ni. Dia pentaksiran bilik darjah kan. Those kind of thing lah. Banyak isu pentaksiran ni. Jadi Jadi agak dia memang we can go either way. Kita boleh pelan-pelan cuba untuk mapkan, cuba yang terbaik lah. Anything else, Teacher Sharon? Nothing. Okay. I actually got experience in say that again. remote assessment teacher. Please. I got a confused. Sorry, Teacher Sharon. I'm losing you. Say that again. Boleh cakap lagi semula? Okay, saya rasa Teacher Sharon confused sikit. Bab ni, this one is actually yang soalan yang cikgu buat. Yang ni soalan yang lembaga peperiksaan buat. Senang cakap. Ataupun yang memang kalau kita certification test ke kan. Kalau macam kalau nak certified jadi cikgu. MATC buat. MATC buat kan lembaga lah. Kalau certification nak jadi accountant kan ada large scale atau standardized. Dia lebih buat duduk di dalam dewan ataupun guna komputer yang standardized maksudnya. Kalau yang ni cikgu yang mengajar tu sendiri buat soalan. Itu yang kata PBD lah, PBD. Ataupun yang cikgu buat soalan. Yang ni large scale ni atau standardized ni yang kita duduk dalam dewan ke ataupun kita buat online serentak.
Itu standardized. Ataupun large scale maksudnya skala besar. Ada juga standardized yang skala kecil. Tapi kat sini kita nak fokus yang besar. Okay, yang buat dalam dewan. Macam ujian PTD. Doktor, Ya. doktor, Cikgu maaf Manis. doktor, boleh tak kalau saya nak minta keluar kelas sekarang sebab ada VDPR pukul 5. Boleh. Sila. Dah pukul 5 dah kan? So sebab siapa yang ada kelas boleh berantau, siapa yang ada soalan lagi boleh stay. Saya akan jawab sebaik-baik. Terima kasih Cikgu Manis. Okey, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum doktor. Salam. Saya nak tanya beberapa soalan. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Kuat sikit Cikgu Hakimi. Boleh dengar tak suara saya doktor? Sekarang okey. Sekarang better. Okey doktor, kan doktor cakap yang untuk minggu hadapan kita punya start presentation atau role play. Okey, in case kalau tak ada group yang presentation ataupun buat role play, macam mana tu doktor kita punya start, pembelajaran untuk dulu hadapan? Saya akan lecture. Saya ada semua lecture lah untuk semua nota semua ada untuk ni. Jadi buat tu maksudnya saya akan supplement lah dengan lecture, insyaAllah. Okey. Boleh? Okey. Okay, maksudnya kalau tak ada orang present ni tak apa, tak ada ni saya lah cerita. Saya cerita. Okay. Kalau rasa berat, kalau rasa macam yang saya asyik tunjuk yang Word document lah. Okay, yang ni. Jadi kalau rasa kata saya tak maulah ramai-ramai sangat. Tapi kalau rasa tak ada orang dan rasa macam tak boleh nak bawa setengah-setengah tu, cubalah boleh masuk. Maksimum 5 lah saya bagi sebab kalau rasa berat. Tapi hopefully kawan-kawan sama-sama bagi komitmen lah. Itu je lah. Kalau bagi 5 tu dia ada tendensi lah nak ada seorang akan bukan sama ada mungkin dia tak nak dia nak bagi komitmen tapi dia apa kita panggil off track kan, macam dia ketinggalan sebab 4 orang bincang dia tak dapat join lah, macam tu. Kalau 4 orang misalnya bila nak discuss 4 orang lebih mudah lah dari segi masa, dari segi kekangan, dari segi bila free, at least boleh bincang 2 orang. Itu tu biasa, itu strategi teamwork tu memang dulu kini dah selamanya. Dah kerja pun ada masalah dalam teamwork. Kan? Cuba kalau tak boleh role play, present lah. Kalau rasa nak role play ambil topik yang juicy, okay. Cerita cuma bagi tahu komentari lah sikit. Role play lakonan, main peranan. Betul. Tadi apa? Tunjuk bantu saya. Okay. Yang boleh lah. Okay. Kalau nanti. Jadi saya rasa disebabkan ada kepelbagaian kat sini. Jadi untuk topik lagi satu tu, saya akan keluarkan satu lagi form lah ya untuk isi ya. Sebab nampak gaya lain grup lain ya. Lain macam yang ni untuk grup lain, ni grup lain. Boleh juga nak test kan. Okay, ni dah biasa dengan grup ni, dah boring. Tukar pula orang lain. Tukar pula. Kau boleh yang ni sekali lah. Boleh Yang ni orang yang sama Boleh tak? Sebab yang ni lebih kepada konsep lah. Kalau dah bawa yang ni akan extension je lah. Yang lain boleh keluar boleh keluar. Pelan-pelan. Siapa yang nak keluar boleh keluar. Okay, saya stop sharing. Lagi saya dah stop sharing selagi tu lah. Semua dah buka ke? Saya nak tangkap video siapa yang dah buka video. Mira, Zaim, Ustaz Mahir. Siapa yang nak buka lagi boleh buka. Siapa yang belum keluar. Saya nak tangkap gambar, kita masuk kat WhatsApp. Evidence. Doktor. Ya, sila. Ustaz Mahir ya. Kalau sini saya tak pasti. Ustaz Mio Amar dia masuk dah sebab dia ada tugasan sekolah. Tapi nampak nama dia tu ke ada orang tolong isikan? Saya tak pasti. Kalau sebab dia terlibat dengan catur peringkat sekolah menengah kot. Dia jadi pengadil. Okay. Jadi baik. Mungkin dia tak pasti dia masuk masuk sekejap ke macam mana tadi, tak pasti. Sekadar maklum lah. Tak apa, terima kasih tepat sebab at least kalau beliau hantar yang Google Form tu kan saya tahu lah boleh hadir, jadi saya add manual je lah nanti. Siapa yang tak sempat scan ke apa ke, nanti saya add manual. Okay. Saya share lah gambar-gambar. Okay. Terima kasih Ustaz Mahir bagi tahu.
tolong member beritahu. Kan. Okey, saya dah tangkap dah yang boleh. Tapi okey, siapa nak keluar boleh keluar. Saya tamatkan dulu. Sekejap lagi saya share recording. Macam biasa, ada apa-apa boleh PM tepi, PM tengah. PM tengah tu maksudnya PM dalam group lain. Okey, dan sekejap lagi saya bagi link untuk apa? Untuk yang group work lagi satu tu. Yang ganti final exam tu ya. InsyaAllah ya. Okey. Terima kasih banyak ya. Cikgu Syahrul Niza, Cikgu Siti Hajar, Cikgu Naufal, Cikgu Syakira, saya Cikgu Fina, Cikgu Intan yang dah balas kat YouTube pun terima kasih banyak-banyak. Saya cuba sedaya upaya untuk reply lagi. Cuba tengoklah komen banyak pengalaman menarik. Saya pun ada yang siapa? Sri ya? Mana Sri? Sri kena vaksin ni. Tak tahu dia okey ke tak. Dia datang lagi doktor. Tadi dengar dia duk nyanyi Jaiho kan, dengar siapa duk nyanyi. Lepas tu dia kata dia cerita dia kena tasmiyat kot, dia lupa. Atau ada kawan dia bisik. Apa benda lah, tapi apa tu baru dia teringat. Sebab pensyarah dia bagus, pensyarah dia baik. Kalau pensyarah dia jenis garang tu, jenuh. Tasmiyat, bacaan hafazan. Okey ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, stay safe everyone. Dah 5-6 minit, minta maaf lah ambil lama. Assalamualaikum. Kejap lagi saya masuk dalam WhatsApp ni. Terima kasih doktor. WhatsApp pula. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih.